Ini betul hardcore haters punya. Woi, bros gang, tai. Macam, bro, relax kan. Baru-baru ni yang macam kau tengok tu, aku gaduh dengan dia padahal benda kecil je. Dia suka campur aduk benda yang aku buat secara benda lain. Aku tak suka orang campur aduk. Contoh kalau aku buat satu page ni, tiba-tiba ada pula mamak ni bandingkan satu page ni dengan movement aku yang lain. Baik, even though aku belajar sejarah pun aku bergaduh dengan cikgu aku sebenarnya. Sebab sejarah. Kau tak percaya sejarah yang kat sekolah tu? Aku tak percaya. Cakap ni kan macam biasa. Cakap dulu. Tak, aku nervous lah sebab kau interview host tau. Aku Interview host. Dia ada program dia juga. So kau faham tak? Tak tahu. Yang lama kita ni baru lah. Kau faham tak? ibarat So kau macam interview seorang producer. Usha. producer dia juga, seorang manager dia juga. Banyak lah macam-macam lah. Jadi Artis juga. Nah. Rapper juga. Web designer juga. Banyak tu. So kau nak ni dia ni apa? Sebenarnya kau Nana je tadi tu. Benda. Macam Kita dah start sekarang. Dia memang dah start. Aku tak tahu lah. Dia memang macam ni. Oh, So ya? dia kalau tiba-tiba macam so dia macam awkward sikit. kira- Dia aku belajar dari kau juga sebenarnya aku tengok kau punya video borak-borak tiba-tiba kan. Kiranya korang punya style maknanya mula-mula start macam tu terus. Terus start je. Oh ya? Kadang-kadang buat macam okey tak jalan tadi. Macam tu sikit. kadang-kadang Ada dah aja. habis. Orang tu tak tahu dah start. Ada. tak habis. Kau buat benda ni kan. Kau boleh bagi tips sikit tak? Kira kat sini, kira kau mengajar aku lah. Oi, tak ada gila. Aku bukan profesional gila. Bros gang pun tak profesional. Mana ada profesional biasa. Kita orang pun macam korang enggak tu. Mula-mula start macam ni. Cuma macam aku kan, macam aku as a host Bros gang. Kadang sebab aku dari dulu aku suka bercakap tau. Aku suka bercakap, aku jenis yang suka communicate lah. So kalau kau sorry. Kalau kau jenis kau tengok orang ke atau jenis siapa pun kalau kau. Kau faham? Ada orang macam kalau jenis aku kalau orang kurang macam cakap dengan aku akan jadi kurang lah. Faham tak? Aku kena tengok orang start dulu lah. Depends. Sebab aku macam mana lah. Sebab aku faham kalau anda kata aku dengan orang yang kurang bercakap, kalau aku pun kurang bercakap, dia akan jadi tak bercakap lah. So nak tak nak, dia kena hadapi dengan air. So kita kena bercakap. Yes. Jenis aku lah. Kalau orang standard, kalau dia ni tak cakap dengan aku tak nak cakap dengan kau. Tapi aku tak boleh macam tu. Aku even though aku benci orang tu pun aku akan bercakap juga. Itu straightforward aku lah. Jenis aku macam tu. Alright. Dah. Hari ni kita bersama dengan siapa? Tengok dia lambat. Dia beza dia tu. Kalau kau dengan host juga, dia dah jadi borak je lah. So hari ni kita bersama dengan Arif Majid. Yo. Thank you so much 35. Post sikit. Okey kau ciao je lah. Dari borak kosong aku bosan kau boleh belah. Buat apa yang kau suka jangan rasa bersalah. Biar dorang benci kau tolong jangan kau nak marah. Terus ke depan. Bukan dorang yang set masa depan. Biar dorang tak ada masa depan. Buka hati diri jangan nak marah. Baru masuk. Dia masuknya macam tu. Lain sikit lah. Maknanya mukadimah, introduction terus lah macam ni. Dia tak tahulah. Aku rasa dia tak ada macam intro, masuk isi, penutup tak ada tu. Kalau dengan kau lah aku rasa. Dengan yang lain ada je aku rasa kan. Boleh carut ke? Sini babi anjing semua boleh. Okay. Tak ada risau lah. Apa jenis carutan yang belum keluar? Boleh. Sebab aku tak tahu lah tempat ni ruang masa lah. Ruang mana kau nak mencarut, kau nak bercerita. Ruang untuk kau mencarut, kau bercerita, kau nak meluah ke apa, semua boleh kat sini. Dan masa tu adalah berapa banyak masa? Masa lah. Siapa letak nama ruang masa ni?
Kita orang ramai. Ini beza dia bilang kau interview host. Dia sebenarnya tau. Ini beza. Tapi before that aku ada tengok sebab yang korang post aku first episode tak apa tapi local artist kan yang korang interview post tu kan. Band. Aku tengok sejam kan mula-mula kita orang macam Bros Gang kan macam aku personally aku tengok aku ingat kita orang je buat konten sejam. Sebab mula-mula kita nak buat macam tu kita fikir macam aduh takut manusia ni jenis yang malas nak mendengar. Awalnya takut ada rasa macam tu rasa juga. Tapi kadang-kadang kan sebab dah lalang kita bukan kat TV, ni kita punya, ni medium kita untuk nak borak apa yang kau nak borak. So kadang-kadang kita tak kejar. Betul. Point kita kat sini bukan nak kejar sangat macam berapa banyak orang nak tengok. Yalah. Tipu lah kalau tak. Kadang-kadang kau sebagai content creator, harapan kau untuk orang nak tengok. Tapi kadang-kadang apa yang kita nak bawa dekat sini adalah apa yang cuba kau nak sampaikan. Dekat luar mungkin di macam terbatas kan kadang-kadang kan. Kadang-kadang kau mencarut pun tak boleh, kau nak ni. So kita try buat yang ni. Kalau kau nak mencarut, kau mencarut lah. Message lah, ada message lah. Apa pun yang kau nak cakap. Straight forward lah. Kau cakap aku tak ada masalah. Tapi producer okey, producer okey. Tengok dia tahan tak tahan nak goyang-goyang benda tu kan, nak pusing-pusing sana kan. Aku tapi anyway before kita teruskan aku sangat-sangat berterima kasih lah. Aku terima kasih sebab aku ni siapalah sangat kan. Bukan aku ni siapa, kita orang ni siapa. Jangan bukan. Sometimes macam aku rasa berbesar hati gila bila ada orang yang macam Dek, jom join interview tu orang. Aku macam berbesar hati tu sebab tak adalah orang nak treat aku macam tu kan. So aku rasa appreciate sebab lah. orang mungkin sebab pada aku kadang-kadang orang dekat luar sana tengok sebab yelah kau dengan konten kau yang aku rasa banyak je orang tahu. So kadang-kadang orang yang rasa takut untuk nak price lah kan. Kalau kena reject macam ni. Dia atau satu mungkin dia busy. Faham. Ya, sebab kau kerja kau okey. Selain daripada Bros Gang ada beberapa lagi yang kau buat. Even sekarang kau pun dah jadi manager apa semua kan. Itu yang aku rasa kebanyakan orang tahu dan kalau tak tahu Arif Majid adalah manager Yap dan dia yang bawa Yap sekarang dan kalau tengok first concert pun kau yang aku dengan dia. Kau dengan dia yang Tu macam mana kau bagi masa? Actually bila kita cakap pasal ruang masa ni okey, aku merajuk tu. Aku macam ni tapi serius ya, straightforward lah. Aku kalau dalam aku berpasangan pun aku antara lelaki paling wack lah. Serius. Ni serius. Maksud aku bukan lelaki paling wack apa. Maksud aku kadang-kadang aku jenis fokus on the work kerja je. Aku tak tahu aku jenisnya macam mana. Aku kalau anda kata sehari tu aku tak buat apa-apa, aku akan kena panic attack. Tapi bila aku buat kerja, terlebih kerja, aku kena panic attack juga. Kau faham tak? So kau kena tengah-tengah ke? Kau kena pandai lah kontrol benda tu. Tapi kalau kau cakap whack kan macam kau sendiri buat konten pasal betul. Kau sendiri buat konten pasal yang pasangan kan. So mungkin kadang-kadang ada pasangan yang dia akan rasa macam sial lah lelaki ni tak kerja, aku pula nak dia. Tapi kadang-kadang bila kau lebih kerja pula mungkin orang rasa dia abaikan. So kadang-kadang perempuan lah aku rasa kan, lelaki tu akan jadi hebat bila orang kat belakang dia hebat. Yang boleh memahami apa yang dia buat. Apa yang memahami kan. Sebab macam aku tengok even though aku buat konten kat Bros Gang macam pasal pasangan ke apa, kita orang tak adalah highlight macam kita orang yang antara yang pro dalam bercinta tak. That's why kita selalu ada disclaimer. Even though aku bercakap dekat depan kamera pun aku akan cakap kita orang ni bukan siapa-siapa. Even though kahwin pun tak kahwin lagi. Tak ada pengalaman. Cuma kita nak reveal ataupun kita nak tunjuk situation yang sebenar dalam Malaysia ni yang orang lain tak pernah buat. Betul. So aku jenis aku suka buat something yang orang lain tak pernah buat. So at least kita tak ada competition. Kalau ada competition ni sometimes kita stress sikit. Tipulah kalau kita mungkin kita competition yang sama, line yang sama kita macam aduh dia buat lagi power. Nanti kita akan rasa kita akan rasa dah tak nak buat apa semua. Betul. So that's why macam aku cakap tadi, macam aku jenis aku suka bekerja and even though benda yang aku tak pernah buat pun aku cuba buat. Macam contoh aku share pengalaman lah. Macam aku dulu 2018 aku kan macam baru nak start, baru habis belajar semua kan. So aku macam nak start buat bisnes online. So aku fikir macam takkan nak berniaga kat Instagram je, mesti nak ada website. So bila aku pergi tanya website, tanya dekat orang letak harga 5-6 ribu. So kita awal-awal lepas study, kita mana nak bayar duit 5-6 ribu bro kan. Tapi nego lah sikit, 5 ribu. Berapa page? 3 page. Aku cakap so aku jadi fucked up tau. Macam apa benda ni nak buat bisnes pun kena keluar duit macam ni kan. So bila dah lama-lama dalam beberapa tahun kemudian aku tanya kawan-kawan aku macam mana buat website. Susah bro, susah ni macam ni. Aku cari inisiatif aku sendiri, aku tengok YouTube 3 jam dalam masa 3 hari. 3 jam 3 hari lah. Maksudnya duration dia 3 jam tapi aku tengok 3 hari. Sehari 3 jam. Ya betul lah. So aku buat terus. Bila aku buat terus aku macam
bila aku dah tak adalah mahir, kiranya aku boleh lah godam. Kalau contoh kau nak buat website apa, whatever, aku boleh buat lah. Cumanya aku jadi macam, jadi banyak lah macam kau cakap tadi lah, bila buat banyak benda macam mana dari segi masa. So that's why aku cakap aku antara lelaki paling wack, sebab aku rasa setakat ni aku dalam progress untuk mengatur masa hidup aku lah. Senang cerita macam tu lah. Tapi pada aku okey je bro Tapi untuk kalau sekarang tengok sebab kau kerja- muda lagi. Ya, kadang-kadang kan Betul. masa yang muda ni kau kena all out sebab dekat 38 mungkin kau dah steady kan. Dia tu hopefully Orang lain 38 masih lagi aku tak ada rumah lagi, ya, tak ada betul, apa betul, semua betul, kan sebab mungkin masa muda kau habiskan macam alah kerja biasa je Rugi lah lah dulu masa. kan, panjang lagi Tapi masa kalau kau apa tak semua. cerita macam ni, orang luar takkan tahu tau. Sebab apa tak? Sebab kita tengok engkau dekat dalam media sosial ke dalam apa kan, engkau punya kerja tu dia tersusun. Engkau boleh pergi dekat Bros Gang contohnya kan, kau boleh jaga Yap. So benda tu orang tengok, "Wih, gila dia ni, macam mana dia boleh bagi masa dia macam ni kan?" Ya, tapi tu lah macam aku ada kelemahan lah. Maksudnya bila aku belajar, bila aku dalam progress aku sekarang, bila aku masih lagi dalam usia 20-an, aku rasa macam betul lah orang tua cakap, kita tak boleh tamak. Betul. Kita tak boleh tamak, kita tak boleh nak buat semua benda kita nak buat. And aku dapat rasa benda tu sekarang. And masa awal-awal dulu, aku punya mentality aku fikir macam state of mind ni tak ada limit. Buat selagi boleh, buat selagi boleh. So that's why daripada website aku tak kerti buat, aku jadi buat. So daripada benda yang aku tak pernah buat, aku buat. So benda tu kita nak test skill kita. Sebab aku ada state of mind yang mana dalam usia aku 20-an ni ialah progress hidup untuk 30-an akan datang. Apa yang kita create sekarang ni adalah legacy yang akan datang. So benda tu apa yang aku fikir lah. Tapi aku macam tak letak high hope lah. Sebab aku tahu bila kita letak harapan yang tinggi, benda tu akan fucked up dengan kita lah. Kalau jatuh dia jatuh terus. Jatuh terus bro. Sebab Jatuh terus. Betul. terlalu meletak harapan yang Betul. tinggi lah. So aku nak tanya macam mana cara kau nak connect dengan orang lah. Sebab kadang-kadang pada aku benda yang paling penting adalah macam mana kau nak connect dengan orang. Ada orang dia tahu nak buat satu benda tapi penghalang dia tak banyak connection. Sebab pada aku kalau kau nak ada connection kau kena pandai borak dengan orang. Kau tahu macam mana cara kau nak intro. Kadang-kadang kita macam mana nak intro ni. Ya. Aku nak buat ni tapi Betul. Faham. Benda ni kau belajar atau memang kau dari kecil dah memang macam tu? Kelebihan kau ataupun kadang-kadang aku paksa juga bro kadang-kadang. Dulu macam aku lah, macam aku punya personally life lah. Aku suka manifest something. Aku suka manifest something. Aku percaya dalam manifest something ni, daripada manifest dalam hati kita, kita letakkan dalam otak kita, mind kita, dia akan progress secara sendiri dengan action yang kita buat. Macam contoh, dulu aku dengar lagu Yap. And aku kenal Yap daripada berkawan biasa. Even though masa aku kenal pun dia tak mengaku dia Yap. Tapi time tu aku tak kenal lagi. Time tu tahun bila? 2017 lah, lebih kurang macam tu. Masa tu masa zaman yang lepak-lepak dekat Career Record lah. Masa tu lah. Tapi dia tak introduce dia punya ni, dia tak cakap pun dia Yap. Tapi bila aku dapat tahu dia Yap, so cakap, dia ni sial lah. Tapi time tu, before that, aku memang as a fan dia lah. Aku as a fan dia, and aku fikir, aku tengok progress dia apa semua. Macam, dia ni bapak jenis kan, buat lagu jenis yang ada feeling yang hidup bila kita dengar. Kita rasa sad ke whatever kan. So aku rasa macam something lah. Masa kau dekat Career Record tu kau as a Aku suka berkawan lah. Aku suka berkawan, aku lepak lah. And then untuk pengetahuan korang, aku jenis yang aku ada beberapa page yang aku handle. Aku sekarang ni total ada dalam 8 page. 8 page lah. Dengan tim kau lah. Aku ada tim, ada yang aku sendiri. Ada yang kau sendiri. Ada yang sendiri. ada berapa? Sendiri ada dalam 5 lah. Lebih kurang 5. Tak tahu kan. Tak, sebab aku dulu masa time 2017, masa aku belajar, aku jenis yang broke tau. Aku memang tak ada duit langsung, and aku macam fikir macam mana kita nak buat duit tapi dengan digital. Sebab aku percaya digital ni antara future lah. So memang aku trust. Kalau aku cakap malas bekerja tak juga je. Yang bekerja dengan orang, kau faham maksud aku? Faham. Oh, okey. Faham. Kau bukan jenis macam tu lah. Aku lebih kepada macam kau sendiri lah. Betul. Aku jadi bos, aku Betul. jadi ni. Sebab macam aku macam mana macam aku pernah bekerja dengan orang. Itu pun masa first kerja lepas SPM aku jadi seorang agent insurans lah. Just call orang bercakap kan. Bercakap kan. And then aku jenis yang tak suka bila bos-bos pressure gila babi lah. Weh, kau ni hari ni kena target ni. Tak suka. So bila aku dalam lama aku jadi dah fucked up, aku keluar daripada tempat tu, aku rasa macam aku tak suka macam ni, and aku percaya ramai antara kita sebenarnya tak suka disuruh. Memang. kita semua tak suka. Kadang-kadang kita takut untuk nak memilih macam Betul. Yes. Maksud aku. Macam kau berani lah untuk take risk lah. So kadang-kadang takut tau, tak tahu macam aku nak bayar kereta macam mana, nak bayar motor macam mana kan. Kadang-kadang kita hidup lah kau tahu, lagi-lagi dekat KL ni. Betul. Kau member, bukankah kita cakap tak boleh harap member pun bekerja. Betul. Ketakutan macam ni lah, kau ada tak pernah terfikir macam tu?
Mesti ada bro, mesti So ada. macam mana kau nak lawan benda tu? Dia macam ni lah, kalau aku tak boleh bagi benda-benda macam ni macam aku dah sukses lah, tak lah. Sebab aku still progress. Tapi based on pengalaman aku percaya yang kita tak boleh mengharapkan orang lah. Itu first lah. Bila kita tak boleh mengharapkan orang, kadang kita dah disebatikan dengan pemikiran daripada orang-orang tua dulu-dulu apa semua. Kau nak berjaya, kau kena makan gaji, kerja dengan kerajaan, apa semua. Itu lah, itu mentality. And then, polis, askar, bomba. Brainwash lah orang kan. And then aku percaya ada betul juga dia cakap macam tu. Mungkin untuk long term memang betul apa yang dia cakap. Tapi for the teknologi yang ada sekarang ni, aku rasa tak mustahil lah. Apa yang kita buat ni mungkin boleh sukses. Tapi bila aku ada perspektif macam kau tadi, bila setiap kali aku ada pemikiran macam tu, aku akan stop je. Aku akan tanya diri aku balik lah. Aku macam, kau pilih benda ni, kau kena buat betul-betul lah. Benda tu klise lah, tapi bagi aku sebenarnya benda tu antara salah satu ayat yang sangat mendalam sebenarnya. Sebab dulu aku pun tak expect yang aku akan ada handle 8 page. Aku masih lagi ingat masa first aku handle first page tu, aku still lagi fikir macam mana aku nak dapatkan followers. Even though followers aku yang paling tinggi dalam 8 page yang aku handle tu ialah 800,000 lebih. So itu yang paling tinggi lah. Without tak ada. Tapi tak ramai orang tahu sebab aku jenis suka bekerja belakang behind the scene. So that's why masa aku start, even though start Bros Gang pun dengan team kita orang apa semua, aku jenis yang tak suka sebenarnya. Aku memang suka bercakap tapi aku tak suka communicate depan kamera sangat. Aku tak suka macam tu. And then so bila aku buat benda tu, ada orang yang kenal aku, dia akan link up lah dengan benda yang aku buat yang mana orang tahu kan. So aku pun fikir sama. Even though Bros Gang pun ramai orang fikir macam, oh dah sukses tu, subscriber 600,000. Tapi kita still lagi struggle bro. Laju bro. Aku boleh cakap benda tu laju sangat kau buat lah. Kalau untuk dekat Malaysia, kita tak sama macam Indonesia punya market lah. Itu yang aku percaya dekat. Kalau dekat Malaysia kau ada 200,000 and 200,000 tu dah sangat banyak bro. Kalau kau nak compare contoh macam ni, kita mention lah macam Joe punya ni sendiri YouTube yang kita tengok. Walaupun saya pun tak kenal Joe. Subscriber kita nak bandingkan kalau luar punya macam saya kunci kau dah million lah. So bila kau dapat 600,000 bagi aku macam, oi cepat sial. Kau punya tak sampai setahun ada? 2 tahun lah tahun ni. 2 tahun lah. 600,000. Ni sebelum aku pergi yang lagi jauh. Masa aku fans kau kan dapat. Ada kau dapat tentangan dari family kau sendiri? Yelah macam kau cakap tadi, mak bapak kita selalu harapkan kita kerja dekat kerajaan, kita jamin macam apa benda kau buat ni. Sebab kadang-kadang masa awal kau buat benda ni kan tak nampak. Kau sendiri tak nampak. Mak bapak kau kadang-kadang macam apa yang kau buat ni? Persoalkan. So dulu before that aku dah tak ada ayah lah. Ayah aku dah meninggal. Sorry so tak apa. So mak aku je ada. So bila aku anak sulung, bila aku buat something, of course aku pun dulu rasa stres gak bro. Bila kita macam lepas belajar kita tak buat apa, and then aku pernah jual topi kopi ori daripada coket, aku pergi jual kat KCC, and then mak aku kadang persoalkan. And then bila aku dah start Bros Gang, tapi aku percaya setiap apa yang kita buat ialah keberkatan daripada mak. Of course lah tu, of course. So that's why bila kadang-kadang bila dia persoalkan, betul ke kau nak buat video macam ni, lepas tu buat video style macam ni, style barat punya style macam ni kan. Aku faham seorang mak dia akan persoalkan benda tu sebab dia nak terbaik lah kan. And then aku just bagi feedback yang apa yang aku rasa aku boleh kena cakap lah. Aku akan cakap, okay mak, tak apa mak, niat Alif sebenarnya buat benda ni untuk message orang. Itu niat. First kali sebab kita pun pernah terkena benda-benda curang macam ni. So kita tahu dalam masa sama skop environment dekat Malaysia ni orang terlalu suka kontroversi. Kadang-kadang apa yang kita orang buat content entertainment ni adalah kita suap untuk audience. Sebab kita tahu audience suka benda macam tu, tapi dalam masa sama kita fikir macam mana kita nak elaboratekan benda tu supaya audience masuk daripada mata dia boleh fikir. Bila setiap kali dia rasa nak curang, dia macam, weh, takut nanti. Memang ada benda tu bro. Tiba-tiba sampai pula Bros Gang. Kali ni kena pancing. Contoh macam tu, contoh. Betul. So that's why bila aku start buat, even though macam aku cakap sekarang pun kita lagi progress, and then mak aku pun, yang penting aku punya mentality macam ni lah, macam orang tua ni sebenarnya dia tak kisah kau nak buat apa. Janji ada result. And janji of course duit tu nombor satu lah. Yang penting anak dia happy. So aku percaya benda tu bila aku dah start buat apa semua, and then kita bercakap baik-baik, elok-elok dengan orang, kita bagi diorang faham. Sebab kadang-kadang apa yang kita buat hari ni pasal digital ni, orang tua tak faham. Orang tua ni kadang-kadang dia digital ni dia just fikir untuk Facebook update status whatever macam tu kan. Tapi aku akan jelaskan dia betul-betul lah. Aku cakap okay benda ni online apa semua whatever, and then kita boleh create company, and then of course lah kita bagi duit lah dekat orang. Kita bukannya bagi duit, kita just nak tunjuk kat orang, okay ni duit ambil. Tak nak macam tu. Kita just nak tunjuk, okay mah, bulan ni boleh buat macam ni, ambil lah ni untuk buat belanja apa semua. Janji dia orang nampak. Bila dia orang nampak benda tu setiap bulan, automatically dia orang akan nampak kita macam suka apa yang kita buat. So dia orang akan lepaskan dengan macam tu lah. Betul. So dia nampak jalan yang betul. Dia nampak betul. So orang yang dekat luar sana kan,
Kadang-kadang sebagai anak kan, dia selalu rasa macam apa yang dia buat mak dia tak support. Betul. Betul. At least kau kena contoh pada aku macam kau kena explain dulu apa Betul, yang kau buat. kita kena Kadang-kadang explain. orang tu dia nak kepastian lah kadang-kadang. Apa benda kau buat. Dia tak perlu pun kau nak explain, nak tunjuk sampai benda tu jadi. At least kau slowly lah kau tunjuk mak benda ni mungkin hari ni tak menghasilkan tapi aku percaya dengan apa yang aku buat dan aku akan berusaha sampai Betul. dapat. So kau kena explain dulu Betul, kena lah. explain Kau lah. jangan terus nak cakap mak aku macam ni, mak aku macam ni, mak aku macam ni. Ada setengah kau lah. kena explain dulu lah. Tapi macam korang kan macam team Bros Gang lah. Starting korang buat Bros Gang dengan konten yang macam tu kan. So aku tengok mula-mula dulu pun penerimaan rakyat Malaysia kurang tau benda macam tu. Diorang rasa macam ini bukan budaya kita bro. Betul. Macam mana asal korang buat? So macam mana korang boleh fight untuk teruskan je, Kecaman tu teruskan je. macam mana? Siapa tu yang Masa time 2020 tu, masa tu PKP. Sebelum PKP, kita orang start Bros Gang ni dalam keadaan baru start, tiba-tiba dah PKP. Yeah. Masa Okay, tu lah. okay. And then masa kita orang post, before kita orang post, kita orang dah bercakap macam tak pernah orang buat kat Malaysia ni benda-benda macam ni. betul. So of course kita kena backlash confirm je. And then masa awal-awal penglibatan kita orang pun kita dah praktikkan marketing lah. Maknanya kita tahu bila kita buat satu content tu kita post saja macam tu je, orang takkan tahu. So of course marketing number one lah kita akan buat lah. And then kita dah blast apa semua, and then nampak first tu mula-mula kita orang dah macam aku personally aku dah rasa macam ini confirm perempuan yang antara yang paling haters kita orang ni. Confirm. Ini confirm. Kita orang akan fikir macam tu macam ini confirm haters kita majority perempuan. Last perempuan pun suka benda macam ni. Ya? Perempuan suka. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok kita orang punya first video, komen apa Aku semua. tengok lagi tu. Benda-benda First video tu, tu aku first tengok video bro. komen. So bagi aku macam bila dah dapat penerimaan macam tu, aku rasa macam appreciate lah. Macam tak apa lah, maknanya dia orang faham apa kita punya motif sebenarnya. Tapi aku percaya dalam orang yang aku tengok, aku jenis kalau tengok YouTube biasa YouTube. Komen bro aku. Sambil video tu jalan aku tengok. Tengok lah, kau tahu. sama. Netizen kau tahu macam kadang-kadang comment first. pukimak kan, pedih-pedih kan. So ada yang terima, Ada yang tak terima. ada yang tak terima. Itu yang kita kena tak boleh nafikan lah. Betul. benda tu. Betul? Ada orang DM kau sampai pengalaman lah. Pengalaman yang paling kau rasa cak Pernah anjing sekali sial sampai macam ni. Pernah sekali masa awal post video, and then ada seorang haters ni lah, yang aku macam terlayan dia lah. Okay. Aku layan macam biasa. Kadang-kadang haters ni kan, diorang just berdasarkan apa yang diorang tengok. And then pernah sekali aku main Omi TV masa tu. Okay. Omi TV yang Tahu. video tu kan. Next. Main. Kau main Kau tahu. Kita tahu bini kau. Sebelum aku kahwin. So bila aku start main tu, aku pernah jumpa sekali seorang haters ni. Okay. Ini betul hardcore haters punya. Woi, Bros Gang tai. Macam bro, relax kan. Kau layan ke? Aku layan. Sebab aku tahu seseorang tu dia akan start emosi disebabkan pemikiran yang negatif. Itu aku apa yang aku baca buku lah. Yang mana diorang cakap kadang-kadang diorang ni just macam contoh aku tengok kau. Aku tak kenal kau ni. Aku boleh judge kau macam-macam. Betul. Tapi bila kita jumpa, kita bercakap, communicate dengan betul, apa yang dengan niat kita cakap, dia akan faham. So step dari situ dia cakap Bros Gang tai apa semua, aku cakap, "Bro, relax lah. Kau ada masa lah bro. Kau jangan skip aku." Macam ni lah bro. Apa yang kau benci sangat dengan Bros Gang? Aku benci lah korang buka aib apa semua. Mak Okay bro, kalau kita orang buka aib, boleh tak korang nyatakan adakah apa yang kita orang buat ni kita orang tunjuk muka-muka orang yang dalam video tu? Dia senyap je. Tak, korang tetap buka aib. Dia jadi pemikiran dia dia nak pemikiran juga. Dia kena. So kita kena cari jalan macam mana kita nak fahamkan dia apa yang kita buat. Dan aku terus jalan cakap macam ni lah bro. Kalau anda kata kau tak suka, tak payah tengok. Tapi apa yang kita orang buat ni, kau seorang yang benci sekarang ni, ada 1,000, 2,000 lagi orang yang suka. Tapi niat kita orang ialah kita orang buat benda ni semata-mata untuk mesej supaya orang tak buat benda-benda yang macam ni. Macam contoh lah, aku bagi situation lah. Kita ada data daripada tahun 2017. Setiap tahun akan ada orang yang bunuh diri disebabkan alam percintaan. Betul? Kadang-kadang benda ni orang rasa biasa. Tapi sebenarnya kena take care benda-benda macam ni. So bila benda yang macam ni, diorang frust, terjun bangunan, bunuh diri, toreh sini, dia memudarat kesihatan. So apa yang kita kena buat sekarang, kita tak boleh nak ubah dunia, of course tak boleh ubah. Cumanya kita boleh try semaksimum yang boleh untuk orang faham bahawasanya jangan buat macam ni. And then masa first episode, tak silap aku, perempuan tu keluar pergi ke McD disebabkan lelaki tu ada Honda Civic. Lelaki dia, betul. Yes, boyfriend dia. So boyfriend dalam video tu lah. So boyfriend dia ni pula tak ada apa-apa. So dalam situasi macam ni, kita boleh nampak bahawasanya perempuan ni kadang-kadang, of course ada yang materialistik. Bukan perempuan lah, lelaki pun sama. And then kita nak tunjuk bahawasanya inilah realiti dan sebenar. So bila jadi macam ni, untuk kita mengelakkan seseorang tu jadi frust, menonggeng, bunuh diri, kita kena pandai lah. Kalau anda kata kau tak suka dia, kau terus cakap break, settle. Tak payah buat macam ni.
Itu maksud aku. Faham tak? Maknanya kadang video tu nampak complicated, tapi sebenarnya apa yang kita orang buat ni ialah supaya orang faham. Gambaran situasi yang tak semua orang nampak. Betul, Yes. betul. Sebab kalau macam aku biasa tengok video-video luar tau. Dia macam gold digger kan. Yes, betul. So daripada Bros Gang baru aku tahu yang macam, fuck up, rupa-rupanya dekat Malaysia pun ada. Ada orang Of yang course ada. mungkin tak follow rapat kan. Dia tahu Bros Gang hanyalah perempuan yang curang atau lelaki yang Ya, curang. betul. Ada juga ada orang buat pasal yang scam handphone. Yes, Scam, betul. betul. Scam handphone. So that's why Yeah. that's why aku praktikkan content Bros Gang ialah untuk content reality. Content reality which is aku before kita orang start, kita orang selalu tengok YouTube, bukan kita orang, aku pun personally aku tengok YouTube. Aku tengok macam setiap buka YouTube, apa hal semua nak short story ni? Kan? Short story, kalau tak short story buat content duit. Kalau tak content duit buat vlog tu normal lah bagi aku yang konten-konten yang aku cakap tadi. And then aku rasa macam dah tiba masa lah sekarang ni Malaysia kena terima satu entertainment showcase yang reality. So yang mana benda tu berlaku dalam kehidupan kita. So that's why kalau kau perasan setiap video kita orang akan ada orang yang komen, "Weh betul lah aku pernah jadi macam ni Betul. dulu. Aku ada macam ni." So that's why aku don't give a fuck kalau ada kata haters tu benci kita orang disebabkan mungkin attitude kita orang dalam video. Okay. Kita don't give a fuck. Even though macam korang buat video sekarang ni pun ada orang tak suka korang. Yes, Confirm. So bagi aku macam apa yang kita percaya kita terus buat je lah. Oh ya, ni lagi satu. Macam mana korang boleh hadap ni, korang boleh handle pasal kes Suriap Puteri Balqis? Okay. So pasal macam ni. Dia macam ni bila kita dah buat content Gold Digger awal-awal untuk kita orang kata apa dapatkan audience untuk kenal siapa Bros Gang, and then tiba masa untuk kita split content yang mana kita divisikan content untuk satu content yang baru. Ya, sebab aku tengok konten kau sekarang dah banyak yang podcast kan. Kau borak, kau jumpa betul. dengan orang. Aku Betul. suka yang tu. Ya, Serius. so bila kita divisikan content, kadang kita nak satu benda yang matang. Kadang aku percaya satu hari nanti orang macam aku lah, satu hari nanti 10 tahun 20 tahun akan datang aku tengok balik Gold Digger, aku akan rasa macam annoying saya content ni. Macam korang buat lagu, kamu buat lagu. Yes. Mungkin lagu yang 2019, 2018 korang dengar 2022, korang akan rasa annoying lah. Macam apa lagu gini kan. So aku cari satu benda yang supaya benda tu boleh jadi valuable. Macam mana korang buat sekarang ni, korang interview orang apa semua, artis semua, benda tu valuable akan datang. That's why aku buat bincang dengan team semua, kita buat satu content yang mana valuable tinggi. Contoh, kita tak nak buat interview biasa, kita buat percakapan yang direct. Macam contoh content Syamsul Yusof, Puteri Balqis. And then pasal Puteri Balqis tu pula, macam korang tahu lah benda tu viral. 1.7 juta dalam masa tempoh berapa minggu. And then orang kata apa, itu reality bro. Kalau korang nak tahu ini real fact lah. Real fact berdasarkan data lah. Mula-mula kita orang post video tu, orang persoalkan. Kau ni kenapa ni post video macam ni, Puteri Balqis cakap pasal bapak dia, apa semua bla bla bla. Tapi itu reality yang berlaku dekat dia. Kita kadang-kadang even though masa time showcase tu kita orang tak pernah beritahu kat siapa-siapa tau. Ini aku sendiri yang bagi tahu. Masa time showcase, masa macam ni kita interview tengah cakap, and then aku ingat aku tanya satu soalan tu, apa yang membuatkan Puteri Balqis fucked up dalam hidup? Aku punya expectation ialah dia akan jawab, oh Puteri Balqis masuk tandas laki. Oh Puteri Balqis lupa ni ada. Bagi aku macam mungkin answer dia tu benda biasa. Pam, dia cakap, oh Puteri Balqis pernah kena sexual harassment dengan ayah. Terus tak, kau bayangkan cuba kau letakkan situation kau sekarang ni, tiba-tiba aku buka cerita macam tu, mesti korang semua stuck. Kau tak expect lah dia akan jawab macam tu kan. So that's why dalam video tu sebenarnya ada panjang lagi, kita ada cut lah. So aku rasa macam mak dia ada, aku terus stop je. Satu team lah macam stop je apa semua, tanya mak dia, "Kak, benda ni kalau kita release akan jadi masalah. Sebab even though benda ni betul ataupun salah, benda ni memang akan jadi masalah." Mak dia pun cakap, "Okay, tak apa, sebab Aki sendiri nak cerita, dia dah lama luar apa, tak meluah. Dia tak pernah buka cerita dengan orang apa semua pasal ni." So that's why macam banyak kali lah kita macam, okay tak apa kalau macam tu kita ubah kita punya ni, kita bantu Puteri Balqis untuk dia bersuara. So bila kita bantu dia bersuara, kita post benda tu impact sangat-sangat. Korang boleh nampak dalam masa tempoh seminggu kita orang post Piu Azman. Kes Piu Azman, wallahualam lah dia buat apa tu, wallahualam. Kes Piu Azman, tiba-tiba ada orang post pasal seorang lelaki tu nak raba seorang anak pada bapak dia macam mana, dia post juga benda tu. And then tiba-tiba ada laporan polis pasal sexual harassment dalam minggu yang sama. Betul. And then apabila kita orang post Puteri Balqis, and then kita mula-mula aku macam fikir macam ini semua kebetulannya ni. And then satu hari tu kita orang dipanggil polis.
disebabkan konten Putih Balkis untuk siasatan. So aku dengan Sampai tahap macam tu. memang kita pergi balik polis semua bagi siasatan apa semua. And then kita orang pun pergi macam biasa. Dalam masa yang sama kita terjumpa Bro Azman dalam masa yang sama lah. Sekali time tu. Dalam minggu yang sama. Itu kita berjumpa berselisih lah. Tapi wallahualam, tapi dia dalam tempat polis yang sama. And then tanya lepas tu bercakap dengan polis apa semua. Lepas tu dalam masa sama ada yang mengatakan macam ada pegawai polis tu korang tahu tak, lepas korang post video ni ramai orang buat report pasal seksual baru dia berani keluar. Sebab kadang-kadang kena ada first yang starting benda ni dan baru akan ada. Sebab mungkin selama ni orang simpan dia rasa malu macam kalau aku cakap nanti pandangan orang tak aku macam mana. Setuju. So that's why bila kita orang dengar daripada pegawai polis tu sendiri yang cakap lepas korang post ni ramai orang kita dapat laporan pasal benda ni. So aku cakap alhamdulillah ini yang kita nak. Kita tak boleh bagi orang-orang macam ni teruskan buat apa yang dia rasa betul. Maknanya kanak-kanak sepatutnya dilindungi, bukannya di sexually kan orang kata kan, bukan di sexually. Bahasa baru rhyme kanak-kanak sepatutnya dilindungi nanti korang boleh buat dalam lagu Al-Kamu. Dilindungi di sexually so terbelit sexually. Bagi aku macam bagus lah orang nak cakap kita buka aib apa lancar ni fuck off. Kalau benda ni berlaku kat anak kau, betul tu. Kau nak teruskan dia kadang orang bercakap macam ni tak jadi kat kau. Tak jadi. Tak jadi kat kau boleh cakap macam tu. Kalau jadi macam mana? Betul. So that's why untuk pemikiran macam ni pula aku lebih suka scene Twitter. Ada setengah scene Twitter ni, kau Twitter kan? Ada setengah aku tak suka sangat Twitter sebab kadang-kadang dia terlalu straight. Kadang-kadang terlalu liberal sangat. Tapi untuk scene macam ni, diorang support kita orang. Dia support Bros Gang. Bros Gang bagus, tolong Putih Balkis untuk bersuara pasal benda ni. Apa whatever. Tapi scene dekat Facebook pula diorang kecam kita orang. Itu dia berlainan. Dia generasi yang berlainan. Pengguna dia. So that's why dekat sana pula dia cakap buka aib lah apa. So macam tak kisah. So that's why macam berbalik pada soalan kau yang awal tadi, kau cakap macam mana kau hadap dengan haters. Move forward lah bro. Bagi aku move forward. Kadang buat pekak lah. Buat pekak bro. Sebab korang buat lagu Al-Kamu, kalau korang ada haters 2-3 orang, kau nak berhenti ke? Sedangkan kau ada 20, 30, 300 orang, 400 orang. Betul. Kau faham tak? Faham. So bagi aku, kenapa kita nak kena dengar orang macam ni tegur kita sedangkan kita sendiri tahu mission kita macam mana? So bagi aku macam bullshit lah. Janganlah down sebab haters. Mula-mula down lah. Aku pun down mula-mula. Kadang baca kan, botak tu pekak lah. Macam, sial betul dia. Mula rasa macam nak pergi rembat seorang-seorang. Baru-baru ni aku tengok ini cerita yang baru-baru ni. Dengan kau, aku rasa macam aku follow kau, so macam aku tahu apa yang kau post ada seseorang rapper jugalah kan. Siapa? Dimensi lain? Dimensi lain. Alah aku direct je lah cakap jalan dimensi lain. Alamak. Demand. Kau ada baru-baru ni ada hal dengan demand lah. Pasal benda tu. Actually sial lah je. Ni demand kata aku ni. Actually aku dengan demand okey je. Maksud aku macam aku respect dia as a senior dalam rap scene sebab aku minat rap scene, aku minat music and aku sangat-sangat suka dengan tempatan punya scene. And Demand ni pula aku faham dia kadang-kadang dia seorang yang senior, dia memang dia macam mana? Dia punya generasi tu dia boleh nampak lah orang macam mana. Mungkin dia nampak apa yang aku buat ni bagi dia tak betul. Aku appreciate lah apa yang dia rasa apa yang aku buat tak betul, aku appreciate. Tapi apa yang aku tak appreciate ialah apabila engkau nak tegur aku, engkau boleh DM je aku direct. Kau tak payah kau nak post story nak malukan aku. Sebab aku bukan jenis yang suka malukan orang. Kalau orang tu tak start dulu. Jenis aku macam tu. So that's why macam baru-baru ni yang macam kau tengok tu, aku gaduh dengan dia padahal benda kecil je. Dia suka campur aduk benda yang aku buat secara benda lain. Aku tak suka orang campur aduk. Contoh kalau aku buat satu page ni, tiba-tiba ada pula mamak ni bandingkan satu page ni dengan movement aku yang lain. Faham maksud aku? So dia ibarat macam kau tak respect lah. Maksud aku macam you need to respect. Sebab aku respect engkau Muhammad, aku respect kau as a dimensi lain. Kenapa kau tak nak buat aku macam ni? Kalau aku dah beritahu dia, sebab aku memang selalu macam tu kan dia macam gaduh adik-abang. So bagi aku tak ada apa, aku respect dia, itu je. Cumanya yang aku tak respect ialah bila dia suka kacau-kacau orang. Tapi yang aku baca yang dia kata, dia pertahankan yang dia kata kau block dia lah apa. Tu apa cerita? Okay, actually macam ni. Aku bagi hint dekat dia dulu. Aku terus DM dia, Demand, kalau kau
komen macam ni, kau teruskan komen macam ni, aku akan block kau. Aku cakap baik je. Aku dah cakap benda biasa. Sebab aku dulu pada tahun 2019 sampai 2020 aku pernah block dia setahun. And then bila aku jumpa dia dekat event apa semua, unblock lah aku. Benda tu real shit bro. Aku tak borak. And then tiba-tiba dia update pula dekat story dia cakap aku macam, oh jangan sampai aku halau kau lagi. Aku macam shit. Apa ni? Aku terus DM dia. Kau cakap apa ni? Bila pula aku lepak kau halau aku? So bagi aku macam bullshit lah. Sepatutnya benda ni demand. Kau faham? Aku tak tahu kalau dia tengok video ni lah. Bagi aku macam, aku respect semua orang. Cumanya janganlah. Kita tahu kadang-kadang, aku faham dia kadang-kadang dia nak test orang. Dia saja nak test, dia nak tengok dia ni mental macam mana. Kadang aku faham orang macam ni. Sebab aku pun kadang ada perasaan macam tu juga. Tapi aku faham dalam masa yang sama, mungkin dia nampak apa yang aku buat sekarang ni mungkin membuatkan dia tak suka. Kita tak tahu. So, that's why aku tak kisah. So pasal block tu pula, aku tak block dia lagi. Ini real shit lah, ini real shit. Aku cuma bagi tahu dia, Demand, jangan sampai aku block kau. And then after that, aku pergi dekat dia punya Instagram, aku just remove dia as a followers je. And then after that, dia update cakap, mental koyak lah, block aku semua. And then aku cakap, kau ni melampau sangat lah ni, pergi mampus. Aku dah tak layan, aku malah layan. So that's why macam aku, kalau siapa follow aku secara personally dalam Instagram, aku bukan emotional yang aku suka post apa-apa. Aku suka post benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda lawak, apa lancau semua. Sebab aku rasa benda tu buatkan happy untuk aku, happy untuk orang lain. And then bila setiap kali aku post macam tu, maknanya benda tu serius lah bagi aku. Aku bukan jenis yang suka gaduh sikit pasal kicap, tiba-tiba aku nak post story. Tak, bukan. Aku bukan macam tu. Banyak bukan macam tu. Asal kicap. Ya, tak. Pasal kicap. Pasal kicap. So bagi aku macam bullshit lah apa-apa sikit story-story kan. Tapi bila aku post benda tu, maknanya benda tu serius. Benda tu serius mungkin untuk aku, untuk apa yang aku buat, supaya benda tu ada kebaikan akan datang. Kadang bila macam contoh situasi Demand, aku faham. That's why aku cakap aku respect Demand. Cumanya apa-apa yang dia nak tegur, just tegur direct. Itu dia ada nombor telefon aku, dia ada Instagram aku, dia boleh tegur direct je. Simple macam tu je. So setakat ni pun dah tak ada apa. Tak ada apa pun. Semua dah chill lah. Tak ada apa. Cerita pasal Bros Gang dah. Tapi aku tertarik, aku nak tahu pasal live sebelum dia jadi yang sekarang, zaman sekolah. Sebab baru-baru ni aku nampak dia ada post gambar-gambar sekolah orang dah zaman-zaman. Ya. Aku ada perasan kau komen. Aku Kalau dekat Bros Gang dia selalu Willy tu. Sebab dia selalu Willy aku tengok dekat perumahan tengah malam kan. Aduh, sebab terempit lah dulu lah. Sebab tu aku sebab tu aku cakap aku suka buat something yang baru lah. Macam contoh dulu masa zaman sekolah, of course kita gila-gila motor kan. Kita macam syok lah jadi sariap ni kan. Syok lah jadi sariap ni kan. Macam nak juga jadi sariap kan. So aku macam belajar pula Willy. Tengok video kan, tengok Willy macam mana Willy ni. Okey, gear settle tekan masuk gear tu. Okey, tekan brake kan. So aku buat sendiri kan benda tu kan. So bila buat sendiri, itu yang accident sampai mulut aku birik macam ni. Ini sendirilah sebab dia Willy ah. Ini sebab accident. Sebab aku Willy, lepas tu motor aku tercampak, aku terseret. Lepas tu terbuka dia punya mulut. Itu yang pisang. Itu kena pergi hospital, kena pergi jahit. Tapi tak bagi aku, itu tak ada apa moral pun. Siapa kau tak ada moral apa pun. Bukan dekat highway kau buat dekat perumahan ni kan. Sebab memandangkan kau petik aku Willy, so aku cakap terus. Kan tiba-tiba dia cari adik Majid kan. Sebab aku tengok yang dalam gambar dekat media sosial yang dia post tu, dengan rambut dia kan, zaman tu aku ingat kan masa tu rambut mohok dengan rambut dia kan. Memang tak aku cakap ini mesti budak hot kat sekolah ni, confirm. Tak, biasa. Sebab aku buat mohok dulu. Sebab tu sebab aku selesa botak lah. Betul atau lah, kau daripada zaman sekolah memang kat sekolah memang kau dah aktif buat benda macam belum tu. Tak ada lah. Buat event jadi. Sebab kadang-kadang kan budak dia sampai dia ke dewasa, dia daripada zaman sekolah tau. Dia dah start buat. Kadang-kadang kalau dia menyanyi daripada zaman sekolah. Sampailah. Macam kau tak zaman sekolah tak ada? Tak, Dos. Aku zaman sekolah dulu aku suka belajar sejarah. Sampai even though aku belajar sejarah pun aku bergaduh dengan cikgu aku sebenarnya. Sebab sejarah. Kau tak percaya sejarah yang kat sekolah tu? Aku tak percaya. Bahaya. Tak. Okey, ini real shit lah. Kita talk real shit lah. Dulu aku umur 17 tahun lah masa nak SPM. Aku suka baca buku-buku yang luar pada apa yang dalam sekolah. Macam contoh satu buku Art of Deception, and then buku-buku yang melibatkan benda-benda persekitaran dalam dunia global ni lah. Dan bila kita baca dulu, yang kawan-kawan kat sekolah ni diorang tak baca, tak expose sangat benda-benda macam ni. So bila pernah satu time tu sekali dalam kelas sejarah, cikgu masuk je, aku ingat nama cikgu tu cikgu sejarah, cikgu perempuan lah, masuk. Okey, hari ni kita belajar pasal PBB. Budak muda kita akan berontak. Belah, buat apa belajar PBB?
Diorang tu pun sama juga, Palestin tu dia buat macam tu juga kan. Betul hak asasi manusia dia jaga semua. Kita budak kita cikgu marah-marah aku. Sampai panggil aku pergi jumpa dia personal. Awak tak boleh macam ni, tak boleh macam ni kan. Apa yang kita belajar ni kita kena ni nak. So daripada situ aku fikir, lah kalau macam tu apa yang kena suap semua makan je ke? Kita tak ada benda yang macam mana kita belajar pasal PBB kan. Okey, kita faham lah PBB ni jaga hak kemanusiaan apa semua. Tapi kenapa persoalannya Palestin sambil macam tu? Kenapa dia support gerakan movement Israel untuk takluk Palestin? Memang betul dalam Al-Quran sendiri dah cakap benda ni. Tapi sampai bila kan benda masuk aku lah? Macam benda mengarut bagi aku lah. Tapi lala SPM aku sejarah A. So cikgu macam pelik lah kan. Setiap cikgu kan dia macam siapa dapat A dia akan bagi reward lah. So sampai dia nak bagi reward muka masam. Kau masih macam baru kau tahu sambil ada sound kan. Sorry doh, aku suka jenis bercakap lah. So that's why korang jangan tanya soalan pelik-pelik. And then macam contoh tadi kau cakap masa sekolah aku buat apa? Aku sekolah macam biasa lah. Aku cuma fokus on the benda-benda yang mengarut lah. Macam contoh lah kau main mesin, main slot. Tak, real shit lah. Dia real shit lah zaman sekolah. And then bila tiba satu sekarang main mesin lagi? Sekarang tak main. So, tak main. Tekan kan? Duty. So masa time tu, bila aku macam ni, sebab masa lepas sekolah, of course lah kita tengah cari diri kita kan. Betul. And then aku perasan setiap kali budak-budak muda lepas sekolah, dorang akan fikir nak masuk universiti. Diorang akan tengok kawan-kawan dia yang dah masuk universiti, diorang akan fikir macam diorang ni bodoh. Aku tak masuk universiti, kawan aku masuk. Aku buat keputusan melulu aku nak masuk universiti. That's why kadang-kadang, ini personal opinion aku lah. That's why kadang-kadang orang yang buat keputusan melulu ni akan memakan diri dia sebenarnya. Contoh. Aku belajar dekat satu universiti, orang kata apa, adalah satu universiti ni. And then ada juga orang belajar dalam universiti swasta. And then bila dia buat keputusan melulu, disebabkan dia nak sama level dengan kawan-kawan dia yang dah masuk universiti kerajaan ni, automatically dia dah berhutang. Of course lah, itu number one lah. Betul. Itu number one. And then bila dah berhutang, kadang kita, that's why cakap, kita tak boleh buat keputusan melulu. So bila aku fikir balik macam, betul lah tu. Kau buat keputusan dulu, kau masuk universiti, and then kau berhutang, and then kau habis universiti, even though habis belajar pun kau akan macam, aduh sial lah, lepas beberapa bulan kau nak kena bayar pula setiap bulan kan, kerja tak dapat lagi apa semua. So bagi aku macam, apa ni sistem kita sebenarnya ni? Tapi awal juga kau dapat benda-benda macam ni sebab adakah benda ni guide daripada family atau memang kau sendiri terfikir? Masalahnya, aku pun, orang kata apa, kita tengok sekeliling lah. Kita tengok sekeliling sebab macam dalam masa yang sama aku terngiang lah kata-kata cikgu aku macam, kau nak mana? Kau masuk universiti and then kau berhutang sampai aku umur 40-50 tahun. Kau nak mana? So aku macam terfikir. So aku fikir macam, bila dah habis sekolah aku tengok kawan-kawan, even though aku tengok diri aku macam, wish, betul gak? Maknanya betul lah tu. Tapi dalam masa yang sama ada juga orang yang masuk universiti swasta yang sukses. Kita bukan nak cakap universiti swasta ke whatever ni yang membuatkan orang down. Cumanya apa yang aku nak cakap ialah kadang-kadang titik permulaan yang membuatkan kita fucked up dalam hidup. Berapa ramai orang kat luar sana yang masuk universiti swasta, alih-alih keluar daripada universiti tu, pergi duduk kampung, tak ada kerja apa semua, berapa ramai. Hutang ada. Terhutang. Kau faham tak? So ini aku bercakap personal opinion aku lah. So bagi aku macam, sampai bila kita macam ni? Sampai bila kita nak belajar, tak ada kerja, hutang, kena bayar bulan-bulan, sampai bila? Tiba-tiba tak bayar hutang, kena blacklist. Fucked up lah bro. Jadi fucked up. So aku fikir lah masa depan adik-adik aku. So macam contoh aku ada adik 2 orang, aku sulung. So adik aku yang lelaki ni pula, lepas habis sekolah aku terus bagi tahu kat dia, jangan masuk. Kalau boleh elak. Bukan kita jangan masuk. Kalau boleh elak masuk universiti swasta. Kau dengarlah cakap aku. Kau pergi masuk form 6. Form 6 ni antara salah satu movement yang sangat-sangat best. Masa kau singkat. Masa singkat and then kau boleh terus direct degree. And then masa time dia masuk form 6 tu, dia cakap aku dia nak berhenti. Aku cakap sabar. Belajar. Push sikit. Beza setahun setengah beza kan. So bila dah masuk, bila dah habis ni, tahu-tahu sekarang ada degree. Tahu-tahu dia lagi tinggi belajar daripada aku. Kau faham tak? So bagi aku macam kadang kita as a sulung ni, apa yang kita buat dalam hidup kita, eksperimen hidup kita, ada kesan dekat adik-adik kita. Dos, macam aku anak bungsu. Aku tak ada adik-beradik yang study. Aku seorang yang pergi study. So tak ada orang lah boleh guide aku. Tahu aku ambil diploma 5 tahun. Serius bro, ni cerita betul. Macam ni lama tu? Cerita alah biasa lah, macam aku duduk kampung kan. Ni aku pula bercerita. Lama sial. 5 tahun bro, 5 tahun. Aku bukan pelajar yang cemerlang dekat you aku lah kan, aku tak boleh sebut lah.
Tapi muka aku jadi banner tu kat situ. Sebab apa? Sebab aku student paling lama kat situ. Kau tahu dia dah kenal lah. Dia macam kau tahu kalau kau pergi macam ada gambar, okey, graduan baru apa semua kan. Biasanya ya. So dia tengok macam nak ambil siapa? Dia limbat. Dah member lah semua kan. Aku nak buat photoshoot ni. Kau masuk lah. So aku pegang buku je. Jadi model lah. Jadi model lah. So famous lah aku masa tu kan. Orangnya aku budak pandai sebenarnya tak. So problem aku adalah aku silap dalam membuat keputusan. Sebab tak ada orang yang boleh guide aku. Betul. So macam aku tak ada kakak, tak ada abang. Sebab tu sekarang bila ada budak-budak, macam aku sekarang tengah kerja kan. Biasa SPM dah orang kerja. So masuk bekerja aku lah. So dia kata, kerja berapa lama ni? Tak bang, nanti pasti nak sambung study. Kau betul ke nak belajar ni atau kau nak ikut member kau ke apa ke? Kau nak jadi apa? Kau tanya dulu, kau suka apa? Tak tahu bang, saya ikut je bang. Tu salah aku cakap. Betul. Kau kena tahu apa yang kau nak. Kan? Contoh kau nak jadi ni, kau kena kaji aku kena ambil mana, aku nak kena study kat mana, buang masa tak buang masa. Betul. Kalau kau start kat study nak ikut member kau, better kau kerja. Start daripada umur kau sekarang berapa? 17 tahun. Betul. So kalau kau stay dekat satu company dalam 3 tahun, umur kau ni kau dah dapat gaji macam ni. Betul. Kau tak payah buang masa. Sebab aku melalui orang tak ada guide aku. Betul. Aku tak ada kakak, tak ada abang. Sebab aku macam kelemahan kat situ. Yes, tak ada orang yang boleh guide aku. So aku ikut member aku. Kau ambil apa tu? Aku ambil sains komputer. Sains komputer pun aku tak tahu masa tu. Sains komputer. Aku ingat repair lah kan, sains lah. Sains benda-benda apa semua. So dalam fikiran aku, sains komputer mesti aku repair. Biasalah kita lelaki kan, mana nak ni. Bila aku pergi masuk study ni, ada sini aku tanya, kau ambil apa tu? Dengan di sini, sains komputer. Ui doh, better kau tukar lah doh. Kau minat lah? Aku cakap, kau tahu apa pasal ni? Aku cakap, tak tahu. Dia kata, susah doh, biasa aku ramai. Sekarang tinggal berapa orang je, baru semester 3. So aku rasa macam, aku datang sini nak study. Mesti boleh ni aku cakap kan. Last sampai semester 4 aku kantor ya bro. Sem 1 aku 2.2 CGPA sikit lah. Lepas tu 1 poin lebih. Lepas tu PT aku tak tanggung. Lepas tu aku tanggung hutang. Itu apa yang aku cakap maksudnya. Masa tu aku dah macam baru aku rasa masa Sem 4 tu baru kau nak menyesal. Tak guna tu. Tapi nak tak nak aku fikir teruskan lah. Aku kena teruskan. Tapi aku bila dalam masa 4 semester tu baru aku faham. Aku suka yang ni lah. Sebab member kau ada kos-kos lain. So kita tahu apa dia study apa semua. So macam ni lah aku suka sebenarnya. Sebab dekat sana semua maths apa semua. Kau kena buat coding apa semua. So aku rasa macam aku tak suka benda ni. So apa yang aku rasa tak ada orang yang boleh guide aku. Aku tak tahu nak jadi apa. Tak ada orang yang pada aku untuk budak-budak lah kat luar sana. Ataupun untuk parents kat luar sana. Kena tengok lah benda-benda ni. Anak kau nak apa. Kau kena tanya dia. Kau nak jadi apa semua. Kau kena open dah benda ni. Kau tak boleh letak macam kau kena jadi lawyer. Sebab kalau dia tak suka macam mana? Dah buang masa kau, buang duit kau sebagai orang tua kan. So bagi aku kena ada orang yang guide. Benda ni penting doh. Sangat penting doh sebab bagi aku benda ni pun salah satu benda yang membuatkan hidup kita ke hala mana. Ada setengah orang stres bila belajar, keluar tak ada kerja, beban hutang, stres tengok kawan ni dah buat kerja dah sampai situ, dah beli rumah apa semua. And then bagi aku benda ni ego orang tua juga. Sebab aku nak juga anak aku habis study. Padahal pada aku masa sekarang ni aku aku bukan cakap macam study tu tak penting sekarang. Penting, study penting. Penting kalau kau ada peluang kau pergi. Betul. Tapi kau kena ukur kemampuan kau. Kalau kau rasa kau study tu setakat nak menunjuk kat orang aku ada ni dan akhirnya kau tak ada apa-apa, better kau start daripada bawah. Betul. Umur kau 17 tahun, kau stay 5-6 tahun dekat satu company, kau buat betul-betul. Umur kau 24, kau dah better doh. Member kau baru keluar, baru nak cari kerja dengan ni apa semua. Tapi tu lah, macam kau cakap education ni sebenarnya bukan kita nak cakap education ni tak penting. Education ni penting. Sangat penting. Yang pentingnya ialah kita kena pandai faham. Kadang-kadang lepas habis sekolah kita macam kita tak tahu jalan mana. So that's why kita pun tak boleh salahkan orang yang buat keputusan dulu. Tapi dalam masa yang sama bagi aku that's why adanya video-video macam kita ni buat sekarang ni. Supaya orang luar sana daripada budak sekolah, audiens yang umur 17, diorang tahu betul lah apa yang diorang cakap ni. Benda sharing macam ni lah. Sebab dulu tak ramai orang buat sharing macam ni bro. Diorang sangat takut untuk tentang sesuatu. So that's why bagi aku bila kita takut untuk tentang sesuatu, bukan nak tentang kita nak hapuskan dia, tak. Ada benda tu bagus. Mungkin ada juga orang yang tak mampu orang kata apa, tak ada result yang bagus and then tapi dia minat belajar, dia boleh masuk ke arah sana, tak ada masalah. Cumanya itulah education lah. Education ni penting apabila ada education. Betul, itu aku setuju dengan benda tu. Tapi best lah korang dapat rasa pengalaman belajar. Kau pengalaman kau macam mana pula? Aku tak ada, aku habis sekolah aku main bola. Babi main bola. Tak apa hobi. Sebab kau memang tak pergi sekolah. Tak ada jangan ragu-ragu. Tapi aku memang habis sekolah, tapi daripada zaman sekolah memang aku tak. Aku fokus bapak aku dulu, bapak aku bagi aku pilihan. Kau nak belajar, kau nak main bola.
Dia bagi aku boot bola aku, dia bagi aku beg sekolah aku. Aku cakap kalau aku pilih sekolah, masak ni, boot aku ni, kena buang ni. So aku terpaksa lah pilih. Sebab aku cakap takkan dia nak buang buku sekolah aku. Betul. Bola. Aku pilih bola. Aku pilih bola. So aku tak ada pengalaman sambung belajar, pergi belajar macam orang. Kadang-kadang aku macam, best gila sel orang pergi belajar. betul. Gila. Tapi aku follow. Dan bapak aku cakap, okey, bila kau pilih bola, satu je aku minta. Main bola, banggakan family. Betul. Weh, aku buat masa tu doh. Tapi dia pada aku kan, dia adalah salah satu. Aku aku bukan nak membenarkan orang yang tak sekolah. Macam dia tak sambung saja, tapi pada aku dia sukses juga. Betul tak semestinya Tak semestinya kau pergi sekolah, tapi apa yang aku cakap, jangan kau ni tak sekolah, aku boleh sukses. Tak. Kita satu tak kelebihan satu kelebihan kalau kau ada pendidikan. Betul. Yang orang lain. Sebab nasib ni tak sama. Tak sama, betul? Yes, ada orang pergi study mungkin bukan nasib dia kat situ. Betul. Ada orang tak study mungkin dia better daripada. So benda ni kau kena tanya diri kau sebenarnya. Setuju. Apa yang kau nak, kau kena buat pilihan lah sendiri sebab ujung-ujung dia. Dan pada aku orang-orang sekeliling ni, mak bapak, adik, abang, semua kakak kena support. Betul. Sekeliling kena support environment environment so macam kau rasa menyesal tak keputusan yang kau buat sampai sekarang? Alhamdulillah tak lah. Tak kan? So bagi aku macam kita buat apa yang kita suka lah. Macam kau pun kau buat apa yang kau suka sekarang. Sebab pada aku sukses ni dia bukan kau ada rumah banglo, kau ada kereta mewah. Sukses ni dia beza-beza menurut pandangan orang lain. Betul. Kalau kau happy dengan apa yang kau buat, Sukses lah. cukup dengan kau bagi family kau makan, kau bahagia. Cerita kau bahagia dengan apa yang kau buat, tu sukses lah bro. Betul. Sukses bukan mana kau ada rumah mewah, kau ada PhD apa semua. Pada aku pandangan aku. Beza jugalah, mungkin ada orang cakap tak. Okey lah kalau kau rasa macam, tapi pada aku sukses bila kau happy menjalani hidup kau. Yes, kita happy. Sebab kalau kau ada duit yang banyak pun kau tak happy dengan apa yang kau ni, sukses tu kat mana kan? Betul. Orang nampak kau sukses tapi kau sendiri rasa macam benda sial aku buat dalam hidup aku. Tapi ada benda yang aku tentang apa yang kau cakap. Sudah. Tak, aku okey bro. Sudah masak. Okey. Contoh macam contoh kau cakap tadi, aku pun percaya kita boleh buat benda yang kita suka. Aku pernah jumpa orang yang dia buat benda yang dia suka bertahun-tahun tapi tak ada apa-apa impact. Faham tak maksud aku? Aku jumpa macam contoh orang tu berniaga kat pasar malam. Okey. Dia start kat situ je. Dia lapar tak? Tak. Pada aku. Ke dia cukup makan? Yes. Maknanya dia cukup makan. Okay. Dia cukup makan. Dia okey apa semua. Tapi disebabkan peredaran global kita ni, environment kita ni cepat, memerlukan dengan duit kita makin jatuh, kadang adakah kita selesa dekat takat tu je? Apabila kita selesa kat takat tu, dia akan membuat kita susah. Sebab aku pernah kenal seorang member aku yang aku cakap tadi, kerja pasar malam ni kan. Dia dah bertahun-tahun dia selesa dekat situ. Okay. And then aku pun sangat-sangat happy tengok dia macam best lah kerja, buat kerja sendiri semua kan. Happy apa semua. And then sampai satu tahap tiba-tiba tahun lepas dia datang dekat aku cakap, "Rip, boleh tak aku nak pinjam duit?" Aku macam, "Wish, bro. Kau berapa tahun ni 2016 kan, kau tak ada saving ke apa semua?" "Oh tak lah bro, sebab kurang sikit lah sekarang kan, apa dengan PKP apa semua." And then aku jadi macam dekat situ aku terus persoalkan lah. Aku bukan persoalkan dia. Aku persoalkan kehidupan ni kan. Macam dulu memang betul apa yang dia buat tu dia suka. Tapi adakah apa yang kita buat suka ni, apa yang kita suka ni, itulah tu. Tak, maksudnya maksud aku bukan aku persoalkan rezeki. Maksud aku macam rezeki ni mana-mana pun ada. Aku percaya sebab even though aku pun belajar, aku jadi pegang sepatutnya environmental help persekitaran. Kenapa aku dekat sini? Sebab aku percaya itu semua tak ada rezeki, Allah yang kasih apa semua. Cumanya perbezaan dia ialah macam kau cakap tadi, kita boleh ubah hidup kita berdasarkan doa. Of course doa, keberkatan apa semua daripada family apa semua. Tapi macam mana kita nak step up the level? Maksudnya supaya kita tak duduk dekat zon selesa lah. Betul. Bukan hanya sekadar berdoa. Usaha pun of course ada. Tapi aku percaya doa ni penting bro. Sebab dalam hidup aku pernah jadi satu situation tau, yang mana time tu aku dengan first car aku, kita kancil, aku pergi tolong mak aku pergi beli serbuk teh. Dia berniaga dekat Danau Kota Platina Walk. Aku pergi dekat Gombak, dekat Batu Cave. And then aku keluar, aku bawa duit RM50 je. Aku tutup pintu, aku pergi beli serbuk teh, aku keluar, kereta kancil aku tu auto lock. Auto lock. Masa tu time maghrib, aku ingat lagi. Pak, auto lock. Aku macam buka oh shit. Telefon semua kat dalam kereta. Aku terus macam, ya Allah, aku dah tengah penat ni, ya Allah. Tolong bagi satu keajaiban sebab
tengok sekeliling kedai bengkel semua dah tutup dalam maghrib ni. And then tiba-tiba aku macam, tolong bagi aku satu. Wallahi, sumpah atas nama arwah ayah aku yang meninggal, benda tu berlaku terbuka sendiri. Sumpah demi Allah, aku tak tipu. Ini that's why aku tak bercerita sangat benda ni dekat orang. Nanti orang cuma, cakap benda. Yes, betul. So bila jadi macam tu kat aku, dekat situation dekat aku terus macam shit. Kita ni orang, kita jenis yang solat pun tak ke mana. Time tu kan, solat pun tak ke mana. Buat benda-benda yang macam tu, macam ni apa semua. So kita rasa macam kita ni sangat-sangat jijik lah sebagai manusia. Tapi Allah mesti bantu kita sebab dia tahu niat kita macam mana. Dia tahu, okey kau mungkin datang sebab kau tolong mak kau nak berniaga. Sebab niat aku memang aku nak beli teh untuk mak aku berniaga, untuk esok, untuk lusa semua. So bila jadi macam tu, aku terus masuk kita, aku terus menangis aku. Aku menangis sebab aku rasa macam aku fikir macam, wish kita berdosa banyak buat apa ni kan. Tapi dia still tolong. So daripada situ aku percaya doa tu nombor satu. Dari situ. Benda ni jadi kat aku tu. Sangat jadi. Boleh tak ni nanti panjang? Boleh Kan? Korang kena dengar je sampai habis. Ini sebab ni masa aku study 5 tahun tu lah. Okay, masa aku study. So selama first lama ni 5 tahun. 5 tahun. Kau jangan ulang-ulang ah. Babi persoalan kau 5 tahun dah. So Aku suka dengar 5 tahun tu. 5 tahun bro. Ni sejujurnya aku bukan orang yang bijak lah dalam pelajaran. So masa tu aku dah second semester lah. Biasa kita bila study ni kan, exam, aku waktu solat kan. Betul. Solat kan. Ya Allah, lepas lah kali ni. Lepas pun jadi lah. Kan? Sebab takut nanti kalau PT kau tahu, kalau kau pointer tak lepas, dia takkan ni. Dia takkan bayar. So benda ni setiap semester aku buat. Bila asal nak exam, aku berdoa. Sampai yang semester keempat ni, tiba-tiba aku dapat sebelum semester keempat ni lah, masa exam tu, aku betul-betul berdoa tau dengan Tuhan. Dia cakap, tolonglah lepas lah, aku cakap. Nanti aku kena bayar apa, study apa semua kan. Kita macam, kau bayangkan tu, tahajud buat lah. Masa tu kau baru ingat Tuhan lah. Masa kau tengah dalam ni lah. Lepas tu dah settle kau, hilang balik. Lepas tu kau, normal lah sebagai seorang manusia. Masa tu aku rasa macam tu kan. So, hari-hari aku berdoa. Sepanjang 2 bulan cuti semester tu kan. Aku tak tinggal 5 waktu lah. Berdoa. Aku cakap macam, supaya lepas kan, at least semester ni lah aku lepas apa semua. Tak adalah 1 poin lebih apa semua kan. Last semester keempat tu, masa yang hari aku berdoa, bersungguh-sungguh lah aku berdoa kan. Tiba-tiba aku punya, ni panggil aku lah. Dia kata, kau tak boleh ni dia kata. Sebab kau punya ni dah teruk sangat. Kau banyak subjek yang tak lepas apa semua kan. So sekarang kau ada 2 pilihan je dia kata. Sama ada kau kena repeat balik, ambil course yang lain, atau kau berhenti je dia kata. Sebab kau akan buang masa ni dia kata kan. Masa tu aku keluar, aku menangis. Aku cakap macam, tak guna doh selama ni doa aku. Kita persoalkan macam tu. Aku persoalkan, aku sampai macam, tak ada ke tuan? Demi Allah, aku masa tu lah kan. Aku kita sampai manusia, satu tahap macam tu. Lah. Tak ada ke tu kan? Padahal kalau nak ikut balik, kau masa ni baru kau nak ni kan. So macam, aku fikir lama macam mana. Aku sebenarnya takut balik mak aku marah aku. Mak aku garang bro. Dia bukan marah saja lah. Dia sekali tangan ikut kan. Masa tu mak aku old school kan. Nak bagi lesson. So macam masa tu aku fikir macam mana ni. Aku dah buang masa aku 2 tahun. Dah buang duit. Lepas tu takkan aku nak ulang balik. Takkan aku nak ulang balik apa semua. So aku macam, aku balik rumah. Aku cakap aku nak bagi tahu mak aku. So masa aku balik rumah ni, perjalanan dari rumah aku balik rumah, sepanjang malam tu aku menangis. Takut lah nak balik rumah. Sampai masa tu aku tak balik dekat setahun aku tak jumpa mak aku. Tiba-tiba sampai tu mak aku peluk aku nangis. Tiba-tiba. So setiap aku balik aku tak bagi tahu mak aku. Mak aku peluk aku. So aku rasa macam, sedih pula kan. Macam tak jadi nak bagi tahu. Aku takut mak aku kecewa lah. So masa tu aku macam, aku biar. Masa tu aku sampai subuh, aku solat. Aku baca doa. Aku nangis. Aku tak perasan, aku tak kunci pintu. Macam malu lah aku tengok. Mak aku buka kan. Lepas tu mak aku tengok macam, dia tunggu aku habis doa, lepas tu dia tanya aku, asal kau nangis kan? Aku cakap terkejut lah. Tapi aku dah tak boleh lari lah. Aku cakap aku ada problem lah kan. Lepas tu mak aku tanya, dia slow talk dengan aku. Slow talk betul? Lepas tu mak aku cakap, apa problem aku? Aku cerita lah, sebenarnya aku tak gagal. Tapi aku tak mampu untuk macam ni. Sebab benda ni kita jujur. Aku jujur lah. Masa tu aku cakap, apa jadi pun jadilah. Aku cakap masa ni kan. Lepas tu mak aku cakap, aku cerita. Aku explain lah, aku tak boleh, aku tak macam ni, aku tak minat dengan apa buat, aku salah langkah dalam apa yang aku pilih apa semua. Mak aku cakap macam ni yang aku ingat sampai sekarang. Dia kata, sekarang kau dah besar, dia kata, hidup ni kau yang akan tentukan, dia kata. Aku ni tak selama-lamanya hidup untuk nak tanggung kau, dia kata. Satu hari nanti aku tak ada, kau kena belajar bersungguh-sungguh supaya kau boleh hidup jadi manusia dan kau boleh tanggung hidup kau. Kalau aku ada, dia kata, selama-lamanya kat dunia ni kau tak perlu buat apa pun, aku akan tanggung kau. Faham? Dia cakap, aku cakap, aduh anjing sial. Lepas tu mak aku cakap, tak apalah, kau buat keputusan kau. So aku buat keputusan. Dah dapat lesen ni. Kan, dah dapat lesen. Lepas tu aku macam, aku nak kena balik, aku nak kena register balik lah.
Okay, aku nak kena register balik. Tapi masalah aku hutang tu. Masa tu aku dah 3 semester tak bayar. Shit. Kalau aku nak tukar, aku kena bayar balik semua hutang tu. Aku cakap, kalau aku bagi tahu ni, kan kena marah pula Pak ni kan. Lepas tu macam mana cara dia kan? Lepas tu aku macam, pergilah jumpa aku punya dekan ni bincang. Dia kata kau ada satu solution ya, kau kena jumpa yang paling tinggi kan. Untuk kau try lah macam mana cara sekalipun kan. Lepas tu, tapi ni masalahnya bro, jarang ada kat situ. So kau kena buat surat apa semua kan. Dokumentasi semua. So aku macam mana ni kan. Hari tu pula hari last pendaftaran. Tutup pukul 4.30. Masa dah pukul 3 lebih. Aku macam mana lah. Aku try lah. Aku try. Sebagai seorang manusia aku macam tetap berharap juga kan. Aku try. Aku tunggu depan bilik dia kan. Aku tunggu depan bilik dia apa semua. Nak dijadikan cerita, tiba-tiba dia datang bro. Dia datang dan aku macam nak jumpa sekejap apa semua. Dengan tak formalnya aku datang apa semua. Dan aku tunjuk surat. Dia kata, problem apa? Aku cakap, sebenarnya saya nak study. Aku cerita lah semua. Aku buat ni untuk mak aku. Aku cakap aku nak study. Aku tahu aku silap apa. Yes. Aku keluar je bro. Aku cakap je. Hutang aku masa tu 12,000 3 sem. Yes. Anggaran dalam 12,000 lah yang aku kena settle sepatutnya. Lepas tu dia mungkin tersentuh dengan cerita aku. Dia kata, kau nak study lah, dia kata kan. Dia sign tu orang tu, kau pergi study, dia kata. So aku pun pergi study. Aku ambil course yang aku nak. Tahu tak selama ni doa aku apa? Doa kau apa? Selama ni aku selalu cakap, bila aku tengok setiap student yang masuk, diorang ambil course yang diorang nak, aku selalu cakap dalam hati aku macam, bestnya diorang. Kalau aku dibagi pilihan, aku akan ambil ni tu. Tapi masa dah panjang sangat apa semua kan. Selama ni, aku minta lepas untuk semester ni je. Untuk lepas ni je. Rupanya Tuhan tu dah atur doa aku selama ni. Dia bagi aku ambil apa. Aku terkencing. Look. Jap. Santai. Tanas. Lama sangat dah terkencing kan? Cakap 5 tahun. 5 tahun pun cerita bro. Ini cerita 5 tahun. Oh main-main kau. Sorry bro. Sorry. Aku tadi tak tahan. Aku sebenarnya tu fokus cerita kau. Cerita kau sampai kau terkencing kan. Aku dah terkencing. Aku tak Seronok cerita tu. Benda tak seram tapi kau terkencing lah. Tak, sebab aku tadi lupa. Lupa nak kencing. Masa first tadi tu, sebelum yang masa time ni tengah ada interview slot tadi, aku nak terkencing tapi aku lupa pergi tandas. Okey, lepas tu yang lepas tu? Ya, so lepas tu macam bila aku realise balik, aku dapat peluang untuk, kau bayangkan, hutang yang sepatutnya aku bayar, aku tak jadi bayar. Dan aku dapat ambil apa yang aku nak sebenarnya. Kau faham tak? Selama ni apa yang aku fikir, doa aku yang aku minta tu untuk nak lepas ni je. Rupanya Tuhan dah atur yang lebih baik untuk aku. Kau faham tak? Maksudnya, apa yang aku nak selama ni tapi bukan apa yang aku fikir. Biasa kadang-kadang kita ni contoh kau nak bahagia dalam hidup tapi kau rasa dengan kaya tu boleh bahagia. Betul. Tuhan tak bagi kau kaya sebab dia tahu kau bukan nak kaya, kau nak bahagia. Sama macam tu yang aku rasa. Bila aku dalam 2 tahun setengah aku habiskan study aku dengan keputusan aku yang boleh cakap cemerlang. Alhamdulillah tu. Ya doh. Alhamdulillah. So maksudnya 2 tahun campur dengan 2 tahun setengah dekat 5 tahun lah sampai aku tunggu ni. Aku boleh cakap best student juga sebab aku ni aku nak. Kau faham tak? Bila kau tak tahu apa yang kau nak kan. So Baik tu. Ini adalah perjalanan seseorang tu. Maknanya perjalanan orang tak sama. Tak sama bro. Tapi so bila struggle lah. Bila aku rasa macam rupanya doa aku selama dijawab. Apa yang aku rasa macam Tuhan tak ni. Cuma kau kena sabar doh. Doa ni kau kena sabar. Mungkin tak hari ni, mungkin esok dan dia bagi yang terbaik untuk kau. Betul. So kau kena ni. So percaya. habis lah benda tu kan. So apa tu kak? Doa aku pula. Woi, kalau doa aku simple. Masa aku nak kahwin je. Oh ya. Aku doa, pemudahkan betul-betul besok mudah. Oh ya. Perdana Menteri bagi tahu lockdown, kahwin PKP. Terus kahwin MC. Tak, jalan hidup orang tu lain. Ajaib lah. So kau kena percaya dengan doa. Betul. Doa tu penting lah. Betul tu. Sebenarnya doa penting gila. Doa sangat penting. Cuma kadang-kadang kita tak sabar nak tunggu benda tu. Kadang-kadang kita rasa doa dah. Sebenarnya Tuhan dah jawab cuma kau tak sedar je benda. Kadang orang fikir macam dia macam mana lah. Macam aku punya personal lah. Kita tak boleh nak setakat berfikir je apa yang kita nak tapi tanpa kita buat. Yes. Bagi aku buat doa. Kita buat benda yang baik dalam hidup kita supaya orang pun macam senang hati dengan kita. Sebab bagi aku pun bila bercakap pasal hati ni kan, bila kita rasa macam kita tak senang, benda tu tak best. Benda tu tak best. Dia tak best. Macam mana kau dengan macam contoh kau break dengan awek ke apa lah. Kan? Dia akan rasa macam sial lah benda-benda macam ni kan. So bagi aku that's why senang hati lah. Macam mana pula keberkatan mak tu? Mak ni datang keberkatan disebabkan dia senang hati. Betul. Dengan apa yang kita buat. So maknanya dia berkatkan apa yang kita buat. Aku percaya benda tu. Itu yang aku percaya. Doa, usaha, suka hati tu sama-sama lah kita buat benda ni. So sebelum ending, sebelum kita tutup. Kau ada berapa soalan? Ada satu soalan request tadi daripada
Ada dua lah boleh Boleh. Dua tapi tak panjang. Pendek je sebenarnya soalan ni. Apa berkenaan dengan charity? Ha. Korang punya team buat charity untuk macam mana? Ada ke buat cerita untuk korang ada program buat untuk haiwan untuk Haiwan ni? atau Yang haiwan. movement korang lah selain daripada Actually Bros ada Gang. satu charity movement yang aku ada lah, yang Okay. join part of team lah. Nama dia Da Volunteer. Oh. Da Volunteer ni salah satu movement yang orang kata apa daripada Setiawangsa lah. Orang kata Open tak benda ni? Semua orang boleh join benda ni. Sebab kita pernah pergi ke orang-orang asli dekat Pahang, dekat Kedah pun semua kita bagi-bagi makanan semualah. Okay. So memang setiap macam contoh banjir itu pun kita buat apa semua. Tapi tu more kepada kebajikan lah. Kebajikan lah. Takkan kita nak cari duit, kita nak makan seorang lah. Itu tak boleh. Bagi aku kita kena lepaskan benda tu juga. Sebab aku percaya setiap benda yang kita buat, kita kena ada satu benda yang baik lah. Kalau kita buat contoh aku pernah tengok orang yang dalam satu team ke apa yang tu mabuk. Disebabkan dia mabuk apa semua, murka satu team terus. Benar. Tak jadi. Benda apa yang kita nak buat tak jadi, sangkut dekat situ. Sebab apa? Sebab kan benda-benda macam ni. Sebab aku percaya benda tu bro. Memang aku percaya benda tu. Kalau aku contoh aku nak create team ke apa, kadang-kadang aku akan pesan kat setiap team aku macam kita buatlah apa pun, janji kita tak langkau sangat terlalu over. Kita kena macam jangan, kalau dulu kuat mabuk apa kurang lah. Kalau boleh kurang berhentilah. Lebih kurang macam sebab bagi aku benda keberkatan. Keberkatan lah. Tu lah. So yang satu ni just pendek je lah kan. Yang aku tertanya-tanya sebenarnya. Macam kau sekarang ni sebenarnya sepatutnya aku tanya ke awal tadi tapi dah terpotong lah sebab sedap sangat borak kan. Banyak-banyak rapper. Okay. Kenapa kau pilih Yak tu? Pada kau lah, yang connection kau lah. Selain dari lah sebab kau cakap tadi kau fans berat dia. Dia Kalau macam boleh ni lah. dulu aku pernah berkawan dengan musician jugalah. Okay. Nama dia Yoni lah. Straightforward lah, Yoni. And then aku tengok movement dia apa semua. Masa tu dia still daripada Family Mart apa semua. And aku kenal dia secara personal lah, kawan lah. And then apabila dia punya move tu makin naik, and then aku nampak orang ambil kesempatan tadi whatever. Orang buat itu nak buat duit disebabkan lepas tu makan duit dia whatever. Ada benda bukan Yoni je lah, ramai lagi. And then aku pun dengan Yap berkawan. Aku dengan Yap start berkawan, and aku pun orang kata apa yang dia buat masa tu pun memang dah kuat. Bagi aku dah kuat. Lagu dia dah berjuta-juta orang tengok. And then bagi aku macam yes betul. Movement lagu audience memang dah kuat. Tapi sampai bila kita nak biarkan supaya tak interact. Tak interact dengan audience lah. Sebab aku faham macam contoh aku respect dia yang mana dia memang tak tunjuk muka dia. Even though kadang-kadang aku lepak dengan dia pun ada serta-serta benda sampai masa mula-mula tu kita nak bersembang pun memang tak selesa lah. Sebab dia pun jenis tak banyak cakap lah. So bagi aku macam okey lah, bila dah lama-lama apa semua dah selesa, apa semua dah cantik lah. And then aku pun macam PKP lah masa tu lah, PKP. Masa PKP 2020 lah. And then adalah interact chat-chat dengan dia apa semua kan. Sebab aku as a fan juga chat-chat biasa apa semua. And then aku pun tanya lah macam apa next apa semua ni. Lepas tu dia buat okey ni. And then aku dapat tahu juga masa tu perjalanan dia pun macam dia cakap tadi lah. Macam dia cakap dia ada macam hyper stress, fikir, overthinking apa semua. Aku pun overthinking enggak masa tu kalau ikutkan kan. Semua orang overthinking. And then aku macam kita saling-saling mengingati lah. Macam contoh dia pun cakap macam ni, aku pun cakap macam ni, whatever apa semua. And then that's why ada satu alasan lah kenapa yang dia nak buat first event apa semua. Tapi aku tak boleh nak cakap dekat sini apa itu alasan dia. And then sebab apa? And then disebabkan bila dia sebut je alasannya, dia cakap kenapa dia nak sangat buat satu first event ni. And aku terus macam shit, betul gak kan? Memang kena buat lah benda ni. And then daripada situlah kita start. And then aku start manage dia apa semua lah. And then aku manage dia tak adalah macam label. Tapi aku nak buat kerja macam label. Maksud aku, kau tanya dekat Malaysia, siapa yang pernah buat personal ataupun underground rapper musician yang ada website sendiri? Siapa yang pernah buat ticketing system, scan QR code sendiri? Kau mention dekat aku bagi 10,000 dekat kau direct. Tak ada siapa yang pernah buat. So aku percaya dengan benda ni semua aturan daripada Allah. So aku percaya dengan kekuatan yang ada, dengan kekuatan yang aku ada, bila kita combine, kita boleh buat something sejarah. Betul lah. So that's why macam aku dia ada kepakaran dia, aku ada kepakaran aku. And then kita pun team tak besar. Kita team tak besar, secara jujurnya team tak besar. Tapi apa yang kita nak buat ni, kita nak bagi nampak at least benda tu setimpal.
Even though orang yang dalam label pun dia tak pernah buat satu show yang betul-betul gila babi tanpa sponsorship or whatever. And then kalau ada pun mungkin orang sub tiket, nak kena bayar sub tiket RM5, RM6 pelancau semua tu. 1000 tiket untuk RM5, RM6 tu kita dah lost kat situ RM6,000. And then aku fikir kita tak boleh macam ni. Kita kena cari jalan juga, kena buat sendiri juga. And then jumpa sistem yang kita ada sekarang. Macam contoh, macam kalau kau tengok masa dulu orang nak pergi show Yap masa awal-awal tu kan, kena beli tiket, whatever, scan. And then benda ni belajar lah. And then aku pun ada borak dengan dia apa semua. Dia pun ada cakap apa semua. And then aku tak nak, aku jenis aku kalau aku bekerja dengan dia, aku tak nak kacau dia punya mental lah, senang kata. Aku nak ada fokus apa yang dia nak buat lah. Apa yang dia nak nyanyi apa semua, buat produk yang the best. Tapi untuk awal-awal ni macam dia sendiri cakap dia nak perform apa semua. And then aku cakap, okay, kita buat lah, kita buat apa yang patut lah. Mula-mula takut tu. Aku dengan dia takut tu mula-mula. Even though dia tahu dia ada audience, tapi kita rasa macam, weh dapat 300 pun okey dah. Tapi bila fikir balik, uish, bila dah keluar tiket apa semua, memang orang nak tengok the first perform kan. So unexpected lah. Benda tu memang rezeki daripada Allah lah. So maknanya orang datang beli apa semua. Tapi itulah maknanya bagi aku kan, macam bagi aku benda ni satu sejarah lah. And then aku pun sangat-sangat gembira sebab aku dapat part of the journey. Sebab mungkin aku bukan antara orang yang terawal dengan dia, tapi aku antara orang yang aku cuba buat apa yang aku tak pernah buat. Aku tak pernah buat website untuk musician, aku tak pernah buat tiket sistem untuk musician. Selepas pada event Yap tu, ramai organizer yang datang kontak aku untuk aku buat sistem diorang. So aku tak nak bazirkan kat situ. Aku akan gunakan dekat orang yang betul-betul aku rasa macam okay, dia antara memang deserve lah. Dia memang deserve, dia boleh sebab dia dah struggle dah bertahun-tahun. Kita boleh bantu each other. Dia bantu aku bantu dia, sama-sama each other. So kita tak ada satu sikap kepentingan diri sendiri lah. So maknanya setakat ni apa yang aku kerjasama dengan dia semua okey, smooth, tak ada masalah. Sebab kita pun masih lagi progress, belajar. Macam aku pun tanya juga dia macam MACP dah ada ke belum kan, apa semua. Dia pun dah buat apa semua. So kita still lagi belajar lah. Macam aku tak boleh nak into the music sangat. Sebab aku tak ada kepakaran, tapi aku as a pendengar. Macam contoh, that's why aku cakap Yap ni, dia punya karakter ialah dia seorang yang macam mana lah, dia punya semangat tu lain lah. Bagi aku, setiap orang ada semangat yang jatuh, yang lemah kan. Dia pun pernah lemah, aku pun pernah lemah. Ada satu situation sekali, and then macam kau bayangkan jarang musician yang nak buat lagu on the spot siap esok. Masa tu dia macam-macam, ada satu lagu unreleased track lah. Tiba-tiba aku macam terfikir macam, aku rasa kau mesti boleh punya buat produk macam ni kan, buat situation macam ni. Tahu-tahu esok dia dah buat siap. Bila dengar sedap. Siap dengan mix semua. Siap. So bagi aku macam, uish, gila siap dia ni kan. Memang jarang orang nak ada satu, orang kata apa, gifted yang macam tu. So that's why macam apa yang berlaku semua ni, ketentuan Allah yang satu kan apa. Aku percaya lah benda tu, aku percaya. So dia pun ada kepakaran dia. Aku pun cuba buat apa yang mampu. Aku tak pernah cakap macam contoh adalah orang cakap whatever apa semua, oh dia ni macam tu macam. Aku sikit pun aku tak nak ambil kesempatan apa-apa atas dia. For real, aku berani cakap memang aku tak nak ambil kepentingan apa-apa daripada aku. Sebab apa yang aku nak buat ialah bagus untuk dia, bagus untuk semua yang ada yang terlibat dalam team, and yang penting kita tak ada buat tahi dengan orang. Bagi aku macam kita selalu bercakap lah, even though pasal duit ke apa semua, kita supaya macam kita kena control lah, supaya benda tu tak jadi benda bermasalah akan datang. And then kau bayangkan lah, masa first event pun kita dapat collection pun lebih daripada unexpected. Untuk underground scene bagi aku awesome. Gila doh. Gila. So that's why aku percaya dia punya audience gila. Betul. Fanatik dia gila babi aku cakap dengan kau. So kau bayangkan setiap pembelian tiket tu, kadang-kadang orang beli tiket yang Yap itu kan, aku baca siap note lagi Betul. Bang, saya nak jumpa abang. Dia punya fanatik. That's why aku cakap gila crazy sial audience dia. Aku macam sampai satu tahap tu, bang saya nak jumpa abang, tolong apa semua kan. Aku cakap, "Wish gila sial dia ni kan." So, ada bro. Ada memang sebab, ada. Yalah, sebab orang tak pernah dapat benda ni kan. Sebab tu macam kita kat sini nak apa, dari tim kita juga sendiri macam nak say thank you doh kat kau yang manage dia. Tak payah thank you aku. Thank you kat dia juga kan. Jangan thank you kat aku. Thank you apa orang pun mungkin banyak nak say thank you. Akid J antara orang yang terawat juga dengan dia. So bagi aku macam kita macam banyak orang mungkin nak say thank you sebab harapan orang nak tengok. Betul. Dan benda tu dah jadi sekarang. Sebab bagi aku macam dia sebenarnya terdetik dia nak perform. Ni terus terang dia sendiri cakap aku nak perform. And then sebab sekian. And then bagi aku cakap, oh gila siapa dia ni kan. Sebab bagi aku benda tu satu headline kalau nak ikutkan.
Yelah, kau bayangkan dah bertahun-tahun tiba-tiba tak pernah buat. Aku faham kadang macam apa yang aku dapat tahu sebelum ni, macam LQ Music pun ada pernah nak create, macam nak buat show whatever apa semua tu kan. Tapi ada disebabkan ada benda-benda yang tak boleh nak buat. And then bila aku fikir balik, boleh ke kita nak buat macam ni? Aku pun tak ada pengalaman bro. Terus terang cakap, aku bukan nak cakap aku power, tak. Kita pun still progress kan. And aku pun even tak ada orang kata apa, pengalaman dalam manage orang. Even though diri aku pun aku tak tahu ke mana. So aku nak manage orang. So aku macam kadang aku takut. Tapi bila aku fikir balik, mungkin ada hikmah. So kita buat lah benda yang aku tak pernah buat, aku cuba buat. Disebabkan aku jumpa dengan dia. Kau faham tak? Macam contoh, sistem tiket. Dalam hidup aku tak pernah terfikir aku akan buat sistem tiket. Kau belajar kat YouTube macam Aku belajar kat YouTube. And then bila aku jumpa dengan dia, aku macam, benda ni gila ke? So that's why aku percaya apa yang kita berjumpa ni daripada Allah, memang ketentuan dia. Ada hikmah. Ada hikmah. Semua ada hikmah. So macam contoh, aku belajar benda baru. Kan? Aku belajar untuk buat website. Whatever, aku belajar sistem tiket, aku belajar macam mana kita nak menghandlekan situation yang benda sepatutnya orang fikir macam benda tu susah nak buat tapi jadi senang. Even though terus terang cakap masa time first event pun aku dengan dia je yang banyak. Aku dengan dia dengan Hafiz Pudin. Hafiz Pudin antara poster editor kita yang buat setiap benda lah. Macam contoh daripada ticketing, and then ada seorang lagi yang sub lah buat ideas untuk support lah. And then dengan Eddie Ad antara orang yang kita masa tu aku tengah duduk lepak dengan dia, macam kita pernah panggil stage manager, kita nak cari stage manager dengan berdasarkan bajet yang kita ada. And then macam dia pun sebut, silent set ada orang kan, kita contact dengan Akid semua kan, tanya, terus jumpa Eddie Ad. So daripada situ pun kalau ikutkan dalam 4 orang 5 orang yang betul-betul buat benda tu. So that's why bila aku fikir balik, macam benda ni bukan satu benda yang kecil sebenarnya. Benda ni besar. Dalam masa tempoh 5 tahun, 10 tahun nanti, aku rasa dia ni dah jadi legend lah. Yes. Betul. Bagi aku dia dah jadi legend. Sebab dia antara seorang artis yang pernah buat first concert, first appearance, first 1000, crowd yang datang. Even though aku jumpa dengan Joe Flizzo sendiri pun, masa aku buat podcast dengan dia, aku cuma nak ajak dia lah, macam Joe nanti datang lah turun event my artis apa, Yap perform lah. Berapa tiket sold out kan? 1000 lah bro. 1000 bro? Really? How much the ticket? RM85 bro. Damn. Dia sendiri, kau bayangkan presiden bro. So bagi aku macam gila, memang gila lah. So that's why aku macam lepas daripada dia nyanyi lagu Pemergian tu, aku rasa macam nak nangis lah bro. Gentle aku cakap, aku rasa macam nak nangis. Sebab aku dengan dia tahu macam mana situation apa semua, nak buat benda ni bukan senang. Daripada kita duit poket sendiri kosong or whatever, sampai kita boleh buat something macam ni, bagi aku itu salah satu pengalaman yang best lah. Setakat ni apa yang aku kerja dengan dia, bagi aku dia antara artis yang sangat-sangat berbakat lah dalam membuat lagu or whatever. Cuma kita nak elaborate lagi lah. Macam sekarang ni pun macam aku dengan dia pun ada juga bincang, sebab kita nak release produk lah, dia ada banyak lagu bro. Unreleased track sangat-sangat banyak. Cumanya macam mana lah, untuk level tu kita, selama aku handle dengan dia, aku baru 2 kali je handle. Kalau ikut kan 2 kali release produk lah. Macam contoh antara lagu dia yang dia buat dengan apa nama, Asiau meditasi kan. And then dengan lagu Syurga. Itu antara produk yang aku baru handle dia. Maksud aku Syurga, aku release paling latest lah yang dengar kan. Korang boleh dengar kat YouTube lah kalau tak dengar lagi ke apa kan. So bagi aku macam itu antara paling latest, and aku sangat mengharapkan antara upcoming produk ni yang datang yang sangat-sangat superb lah. So diorang kena tunggu lah. Kena tunggu tu, kena keep in touch dengan Yap punya Instagram, Yap punya YouTube. Even though kena subscribe Yap punya, orang kata apa, website or whatever. Sebab benda tu sangat membantu dia. Bagi aku, ada soalan ni. Macam mana boleh rap? Babi dah tak nak soalan tu. Bodoh lah. Okey, sebelah. Okey, bagi aku macam ni lah. Kenapa aku cakap support tu sangat penting? Sebab support daripada audience yang support artis dorang, dia membuatkan ekosistem tu berjalan dengan lancar. Bersihat. Macam contoh katakan, artis tu dia buat music, dia cuma mungkin dia depends on the Spotify punya income, YouTube punya income, or whatever digital punya income. Tapi pernah tak audience persoalkan berapa yang dia dapat? Maksud aku bukan Yap je lah, artis semua yang underground or whatever. Kalau dia buat full time tu, berapa dia dapat? Berapa dia nak tanggung family dia? Berapa dia nak bagi makan anak-anak dia? So that's why aku cakap support tu sangat penting. Even though aku bukan artis, aku bukan musician, tapi bagi aku bila aku tengok situation ni, aku rasa macam support sangat-sangat penting. Dia bukan sekadar support tengok YouTube, dah hafal lagu, tak. Bagi aku kalau
rapper underground or whatever, dia buat small gig lah yang target 50 orang, 100 orang pun turun. Support, bagi semangat dekat orang. So bagi aku daripada situ, engkau bukan je bagi duit. Kita bukan nak duit sangat. Kita bukan nak duit. Kita cuma nak ekosistem. Apabila contoh per tiket kau bayar, setiap benda tu dapat upah untuk dia juga, untuk movement dia juga, membuatkan dia lagi semangat nak buat lagu. Betul. Kau banyak berapa ramai kenalan yang kau kenal dalam rap scene or whatever yang depressed sampai dia tak nak buat lagu disebabkan duit. Itu real fact lah bro. Bullshit lah kalau orang cakap aku rap aku tak nak duit. Bullshit. Macam mana kau nak buat lagu? Mixing master kena bayar, semua benda kena bayar. Bagi aku tu semua bullshit. So that's why aku cakap macam Yap ni, dia ada satu gifted dia yang dia ada. Producer, mixing, mastering, semua tu dia buat. Lirik dia buat, beat dia buat. Bagi aku dia dah memang complete. Cuma kita nak elaborate supaya benda tu digunakan sebaik yang boleh. Dapat manage dengan betul. Dapat manage. Aku tak pernah cakap aku manage dia dengan betul lah. Cuma aku ada kelemahan aku. Tapi kita buat something new lah. Dia ada pengalaman, aku ada pengalaman. Itu je. So kalau ni yang terakhir sikit pesanan kau last lah untuk orang yang buat muzik ke atau yang penyokong ya atau bros gang tu sendiri. Kau punya ni lah, kau punya last kata-kata daripada kau lah. Dalam... So kalau korang aku rasa kalau nak dengar borak lagi so korang kena boleh insyaAllah. So bagi aku macam aku tak berjaya gitu bro. Aku tak berjaya and aku rasa macam aku still lagi dalam progress dalam kehidupan aku sekarang. Sebab tu aku buat macam-macam. Sebab aku tak jumpa betul-betul identiti apa yang aku nak dalam hidup aku. Mungkin aku jumpa identiti aku, apa yang aku buat aku happy. Tapi aku boleh jumpa yang betul sustainable. Aku ada orang kata apa, satu benda yang macam aku percaya dalam perniagaan ni akan membantu kita sekeluarga. Orang kata. So that's why apa pesanan aku kat luar sana, ini based on pengalaman lah. Bukan aku nak cakap korang kena ikut. Korang kena buat something yang korang suka of course. And apa yang korang buat korang suka tu make sure mendapatkan pendapatan untuk korang bantu keluarga korang. Bukan sekadar korang buat untuk view or whatever. And then kalau anda kata korang post ke whatever, kalau view tak capai ke apa, korang jangan letak harapan yang tinggi and korang stop disebabkan alah 20-30 orang dengar, jangan. So kadang kita tak tahu. Kadang kita duk korek diamond tu belakang lagi. And then baru jumpa kayu kita rasa macam dah tak ada diamond lah. Padahal diamond dah dekat lah ni. So kita jangan putus asa lah. Apa yang kita buat jangan putus asa. And jangan ikut emosi lah. Bagi aku apa benda pun, macam contoh Akid tengah tengok kamera pun tiba-tiba dia emosi tengok aku tengah bercakap. And then dia jadi nak marah. Dia pun rasa macam tak nak tengok kamera. So dia dah tak fokus. So bagi aku emotional ni sangat penting lah. Sebab aku pernah dalam situasi yang mana aku sangat-sangat marah, tapi aku jaga emosi aku control the situation. So bagi aku percaya state of mind ni sangat-sangat penting lah. Macam even though macam aku pun kadang-kadang lingkup juga. Tiba-tiba aku stres kena panic attack. Aku lingkup juga. Serius lah, for real shit lah. Tapi dalam masa yang sama aku fikir emosi lah. Even though kalau kita tengok psikologi pun, kalau kita kena panic attack, jantung kita berdebar. Panic. Tak boleh nafas. Apa yang kita kena buat? Kita kena tenang. Emosi kita kena tenang. Sebab apa? Otak kita dah fikir benda-benda yang bukan-bukan. So bila kita tenang, kita boleh kontrol jantung. Macam mana kita nak berlari. Kita dekat dalam track maraton ni, kita nak berlari masa kita zaman sekolah. Kalau kau ingat lah, nak lari 100 meter ni kan, Ayumat, gesek, go. Masa lari tu dah tak ada apa dah. Sebab masa time kau nak Ayumat gesek go tu, kau fikir aku nak menang sial, aku nak menang. Tapi last bila kau lari, kau dah rasa macam best kat lari, aku dah tak nak menang lah. Bagi mampus apa semua. So bagi aku macam benda tu emosi sangat penting tu. Tak kisahlah berniaga ke, even though jadi ustaz ke, emosi tu. Kalau anda kata seorang ustaz tu emosi dia tiba-tiba cakap ini haram. Pakai topi sudah haram. Kau faham tak maksud aku? Bagi aku cikgu ke, bila kita terlalu ikut emosi, habis lah. Habis tu. Memang habis sangat. So yang paling penting emosi kena jaga. Emosi kena jaga. So sorry bro. Sorry. Thank you so much. Thank you so much bro. Thank you bro. Datang lah lepak, borak, sharing dengan kita orang dekat ruang masa. Aku minta maaf lah sebab lambat sikit ke apa ke. Tapi ada benda special. So sebelum kita tutup, kita jemput dulu Demand. Okay, Demand. Okay, Pak. Sorry ya, Demand. Demand okay. Demand comel lah sebenarnya. Demand comel. Alright. So aku nak betul tiba-tiba keluar ni sudah. So korang kena stay tune, korang kena banyak lagi kita nak bawa lepas ni. So aku harap korang kena stay tune terus, layan ruang masa, support kita orang, support artis-artis kat luar sana. Bawa Fas Ahmad. Fas Ahmad lepas ni. Fas Ahmad. Thank you so much lagi sekali. Apa kelemahan yang aku cakap ke apa, minta maaf lah untuk audience yang tengok ke, yang tengok ni, apa yang aku cakap
jangan ambil hati lah. Kalau anda kata kau rasa apa yang aku cakap ni membuatkan korang rasa fucked up ke, korang marah ke, aku minta maaf lah, itu je. Tak nak ada orang sakit hati dengan aku, itu je. Betul. Okay. So, jumpa lagi di next episode. Ruang Masa. Segalanya dah jelas dan jelas lagi. Ciao. Ruang Masa. Aku K. Arif Majid. Bye. Bye.